Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Tuan Guru Abang Abdul Rashid, yang akan mendiskusikan kitab Fatih Faridah Al-Faraid, yang merupakan intro ataupun muqaddimah, boleh katakan madkhal, sebagai intro untuk mempelajari kitab Faridah Al-Faraid. Baik, anjuran program ini pada malam ini merupakan anjuran Nahdlatul Ulama Malaysia, ataupun dikenali sebagai NAM, yang mana kita akan menganjurkan saya selaku lajnah dalam lajnah ta'lif wa nashri, kami berbesar hati untuk menganjurkan program-program seperti ini, dan akan berterusan pada masa yang akan datang. InsyaAllah kita akan adakan lagi banyak program-program ilmu, diskusi kitab seperti ini, memperkenalkan kitab-kitab peninggalan ulama-ulama Jawi kita ni, ulama-ulama Melayu kita. Baik, Nahdlatul Ulama saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi. Cuma saya nak sentuh sedikit tentang apakah iaitu Nahdlatul Ulama. Saya mengambil masa lebih kurang 5 minit. Merupakan satu bukan dia NGO sekarang, yang telah diasaskan oleh Syekh Abdullah Fahim, yang mana kalau tuan-tuan nak tahu untuk apakah itu Nahdlatul Ulama dan siapakah Syekh Abdullah Fahim, tuan-tuan boleh beli buku yang dijual di luar berkenaan Syekh Abdullah Fahim, Ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan Perjuangan Kebangsaan, yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama Malaysia NAM. Baik, tuan-tuan boleh beli di luar dengan harga RM55 sahaja. Untung beli ni tak rugi, insyaAllah. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada pengurusi. Terus okey. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Rashid untuk teruskan diskusi. Tafadhal, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk permulaannya, marilah kita meramai, merafa'kan, menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kita kepada pengarang kitab ini, iaitulah almarhum Haji Abdullah Al-Jamburi. Begitu juga kepada guru-guru kita, ayahanda bunda kita, keturunan-keturunan kita, nenek moyang kita, para ulama-ulama yang telah berbakti menyampaikan akidah-akidah, menyampaikan ilmu kepada masyarakat, sehinggalah kita ini menerima nikmat iman dan juga Islam. Syai'ulillahillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu lagi pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada ustaz-ustaz, tuan-tuan, abang-abang, adik-adik
kakak-kakak, makcik-makcik, haji-haji, hajah-hajah sekalian, untuk sanggup datang pada malam ini. Malam ini malam Sabtu, malam berkeluarga, malam berjalan-jalan, malam untuk makan angin, malam untuk menempah meja tebel makan. Tapi kita korbankan perkara tersebut semua untuk bertemu hari ini, untuk mengambil, berkongsi maklumat mengenai ilmu akidah berdasarkan kitab Fatih Faridatul Faraid. Jadinya pengarang ini dia masyhur, terkenal dengan dua parti. Bukan masuk dia lompat parti sana, lompat parti sini, tidak. Dia ada dua parti, itulah pertamanya parti Faridatul Faraid, keduanya ialah parti Menuti Musalli. Dua. Jadi pada tangan kita ini ada kitab parti Faridatul Faraid. Bila sebut parti semua maklumlah ya. Intipati. Ataupun ringkasan, ataupun kita namakan sebagai loop. Dia punya minyak dia, benda yang asas utama, perkara yang kita nak cari daripada sesuatu himpunan, maka partinya tak banyak, sikit saja. Yang lain tu kata bab kita Piramli tu dia punya bunga-bunga saja. Alik tendang wow, yang banyak-banyak tu semua bunga saja. Bunyinya apa? Sarkas saja. Jadi saya pun pada malam ini, kita ada perjumpaan pada malam ini dan juga esok pagi, esok tengah hari sampai petang. Masa kita amat terhad. Dan saya tak boleh berbincang dengan tuan-tuan secara terlampau masuk alam yang tidak dipenuhi oleh manusia, hanya kita sendirian. Nanti kita mengantuk, terlelap. Tak boleh dah. Saya kalau cakap sendiri saja, nampaknya lepas ni esok lusa makin tak ramai orang datang. Itu standard, itu risiko. Itu biasa dilalui oleh mereka-mereka yang mengajar akan ilmu akidah. Sudah tahu dah, apabila kita membicarakan benda-benda yang lebih berat, maka selepas daripada itu, natijahnya apa dia? Penolakan yang berlaku. Bukan penolakan tolak ilmu akidah, tidak. Penolakan malas ni nak memikir. Cukuplah kata, fardu ain cukuplah, ini fardu kifayah ni. Jadi fardu kifayah dia tak nak datang dah. Kerana perbincangan kita ada fardu ain dan juga ada fardu kifayah. Ilmu kalam yang bermakna, yang bermaksud khususiyah, ianya adalah fardu kifayah. Yang fardu ainnya ialah ilmu akidah. Itu fardu ain. Tapi ilmu kalam membicarakan perkara yang ghawamid, perkara yang daqaiq, yang halus-halus, yang rumit-rumit, ianya hanyalah fardu kifayah. Hanya sebahagian yang belajar, yang menempuh, yang lain tak payah. Itu fardu kifayah. Namun ilmu yang paling mulia ialah ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan. Itu kena pegang satu. Ilmu yang paling mulia ialah ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan. Jangan tidur kata, wah, si Ustaz Rashid ni dia nak upkan saja ilmu tauhid. Tak, itulah hakikat ni, itu realitinya. Ilmu yang paling mulia ialah apa yang maklumnya. Ma yu'lamu, perkara yang diketahui. Apa dia? Antara banyak-banyak maujudat, perkara-perkara yang ada, yang paling mulia ialah sesuatu yang tidak menerima binasa. Sesuatu yang bersifat dengan baqa. Jadinya, itulah yang dinamakan sebagai wujud yang mutlak. Bahkan ianya wujud yang tempat bergantungnya oleh semua yang maujud. Maka apabila ilmu kalam, ilmu tauhid membicarakan perkara yang paling mulia, maka dia tempias. Campur dengan penjual minyak wangi, tempiaslah wanginya. Jadi apabila ilmu tauhid membicarakan yang paling mulia, yang paling tinggi, tidak ada dia punya nazir, tidak ada dia punya syabih, tidak ada dia punya bandingan, tak ada kufu, tak ada apa semua, maka oleh kerana maklumnya itu yang mulia sekali, itulah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu tauhid juga secara automatik naik kedudukan yang paling mulia berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh kerana itu, walaupun ianya fardu kifayah, kita banyak pilihan. Semua orang minat bahagian apa dia? Pilihan masing-masing. Ada yang minat bahagian muamalat, padahal dia
satu barang pun tak pernah jual. Tapi dia minat. Satu barang pun tak pernah jual. Kami kata Siti P. Ramlee ni kanda hanya import, tidak ekspor kata. Import saja. Barang semua dapat, tak pernah dia jual. Jadinya walaupun tak pernah dia berniaga, tapi dia meminat bahagian muamalah, maka dia cuba mendalami akan ilmu muamalah. Begitulah juga mereka yang minat dengan ilmu apa dia? Ilmu bahasa. Padahal tak kena mengena pun. Dia nak belajar juga minat, tak ada masalah. Oleh kerana itulah, sekarang zaman milenium, perlu memperbanyakkan pilihan, memperbanyakkan alternatif. Banyakkan, ramai orang minat yang berbeza. Lalu sebahagian orang dia mendalami akan ilmu hadis. Bawa yang halus-halus. Siapa masyarakat yang minat nak memperhalusi, mari jemput. Begitu juga dengan ilmu apa dia? Bahasa Arab. Begitu juga dengan ilmu apa dia? Ilmu fiqh. Sehalus-halusnya. Bukakan buku kuliah. Ajak masyarakat berbincang, mendedarkan kepada masyarakat sebelum golongan-golongan yang lain mengambil kesempatan, baik kita yang membukakan kesempatan. Itu kena pegang situ. Jadi mereka boleh membicarakan tentang perkara yang sepatutnya orang awam tak tahu, tak apa. Begitulah juga kita menyediakan kepada orang awam pelbagai bidang ilmu. Antaranya ialah membicarakan ilmu kalam yang lebih halus sedikit. Bukan halus banyak, halus sedikit. Oleh kerana itulah saya memilih kitab apa dia? Tati Faridatul Farid. Selamat datang Doktor. Sepatutnya Doktor duduk depan ni. Doktor datang ni anggaplah nazir. Doktor menazirkan saya. Nazirannya. Azaf. Jadi tuan-tuan, saya pembacaan metod saya pembacaan pada hari ini, saya tidak banyak membicarakan tentang takbir kalam, ibarat-ibarat, kerana itu perlu talaki yang memakan masa. Dan saya akan mengambil metod dengan cara apa dia? Kita ambil intipati. Dah ada pati faridah, saya ambil lagi intipati. Kenapa? Kita masa terhad, kita nak ringkaskan. Dan ada kalanya saya baca laju kerana untuk lompat saja. Kita ambil berkat saja. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah tuan pengarang, alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati tusyriqu bi anwarit tauhidi wal yaqini. Maksudnya puji-pujian bagi Allah yang menaik dan menerang ke dalam hati mukmin yang tinggi. Yang tinggi ia seperti beberapa langit. Akan pengenalan Allah yang cerah ia seperti beberapa matahari. Padahal cemerlang hatinya dengan cahaya tauhid dan juga yakin. Ini dinamakan sebagai apa dia? Tashbih baligh. Tashbih baligh. Disamakan akan iman dengan cahaya. Disamakan iman dengan matahari. Disamakan cahaya terangnya itu dengan memberi petunjuk. Itu semua berlaku dalam tashbih baligh. Dalam ilmu balaghah, saya pun tak bercerita di sini kerana memang kita nak mengambil masa yang nak cepat. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyati wa dalili wahdaniyati Sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizati li ta'yidil risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Maksudnya dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa. Jadi Nabi Muhammad itu ialah juru bahasa. Ditashbihkan Nabi dengan mutarajim. Jadi dibuangkan Nabi Muhammad, lafaz Muhammad digantikan dengan juru bahasa. Muhammad seperti juru bahasa ketuhanan, juru bahasa ketuhanan dan yang menunjuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan dia dengan mukjizat yang mengalahi akan seterunya. Jadi bila sebut saja mukjizat yang mengalahi akan seterunya, ini dinamakan sebagai bayaniyah. Tak sebut pun mengalahi pun dah tahu dah. Mukjizat ialah untuk mengalahi. Ini idafat bayaniyah.
Kerana menguatkan akan rasulnya dan membenarkan petunjuknya. Jadi mukjizat itu fungsinya ialah at-tasdiq, membenarkan. Ataupun dengan maksud yang lain macam mana? Mukjizat Nabi itu seolah-olah Nabi berkata kepada golongan-golongan musyrikin, orang kafir, juhala, Abu Lahab, Muhammad ni benar, buktinya macam mana tu? Dia belah bulan. Muhammad ni benar tu, buktinya macam mana tu? Keluar air daripada celah jarinya. Muhammad ni benar itu, dia pergi Isra' dan Miraj. Dengan maksud yang lain, mukjizat itu merupakan perumpamaan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan bahawasanya segala nabi-nabi itu adalah utusannya. Tak apa doktor, saya baca laju lah doktor. Wa ala alihi allazina balaghu darajatil ula. Darajatil ulya bi'ului miqdarihi wa ashabil ladzina badaghu nujumal huda binasir akhbarihi. Maksudnya dan atas keluarganya. Jadi selawat dan salam atas keluarganya. Itu konsepnya. Tak boleh kita selawat dan salam atas keluarga Nabi kecuali selepas kita berselawat ke atas Nabi dan juga sahabatnya itu. Itu dia punya sifir dia. Tapi kalau selawat kepada Nabi, tak sebut sahabat-sahabat pun tak apa. Tak sebut ahli pun tak apa. Keluarga. Tapi kalau nak sebut saja selawat dan salam ke atas keluarganya, perlu didahului dengan menyebut akan selawat ke atas salam dan juga selawat dan salam ke atas Nabi, junjungan Nabi. Maksudnya di atas keluarganya yang telah sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian qadarnya. Bila sebut saja keluarga Nabi ada dua. Pertamanya keluarga dari sudut keturunan. Ini kita fahamlah semua. Yang keduanya keluarga atas nama, atas dasar doa. Bila sebut saja atas nama doa, bermaksud tiap-tiap mereka yang beriman sehinggalah hari akhirat, hari kiamat nanti, sampai sehinggalah hari kiamat. Jadi tiap-tiap mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, maka termasuk dalam kategori sahabat Nabi, dinamakan sebagai bukan sahabat, keluarga Nabi dinamakan sebagai dalam kategori doa. Jadi selama ini kita wa ala alihi itu bermaksud kita berdoa untuk diri kita dan juga orang mukmin yang lain. Dan segala sahabatnya yang gilang gemilang hal keadaan penunjuk mereka itu seperti bintang dengan tersebut dalam hadisnya ashabikan nujum. Jadi mana-mana sahabat merupakan cahaya, mana-mana sahabat merupakan petunjuk. Ini bicarakan tentang apa dia? Membicarakan tentang forok. Membicarakan tentang forok. Sama ada forok akidah ataupun membicarakan tentang apa dia? Forok fake. Forok ibadat. Tapi usul tidak. Usul tidak. Usul wahyu. Tak boleh lagi. Kalau usul mesti Quran dan Sunnah. Dua je. Usul mesti wahyu. Dengan maksud yang lain apa dia? Contohnya bila membicarakan tentang perkara-perkara asas, seperti membicarakan tentang mensifatkan Tuhan, membicarakan tentang apa dia? Perkara-perkara yang tak layak bagi ketuhanan, mestilah daripada wahyu. Bahkan para sahabat pun tidak boleh menokok tambah. Itu dasar kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh kerana itu apabila datangnya bicara-bicara mutasyabihat daripada para sahabat dan juga selepas daripadanya, maka yang kita pegang ialah Quran dan juga Sunnah. Bahkan Quran Sunnah yang dalalahnya, petunjuk maknanya pun kabur macam mana? Boleh pilih berbagai-bagai makna, maka di situ juga berlaku perbicaraan yang lain. Namun yang kita faham di sini, bila sebut saja mensifatkan hanya Allah dan juga Rasul. Tak ada mensifatkan sahabat, tabi'in. Itu dua je. Sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ada tak? Dan para sahabatnya? Tak. Kalau ada para sahabat, sebagaimana yang disifatkan oleh Rasul, dia disifatkan oleh Rasul. Itu dua je. Dengan kata makna yang lainnya, apa yang Tuhan sifatkan, itulah yang kita sifatkan.
Selain daripada itu tidak. Ini dasar kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh kerana itu, kalau ada mengenai harakah, mengenai perkara huruf dan suara dan sebagainya, semua yang datang daripada salaf, mana salaf boleh berlaku juga benar dan juga berlaku khata. Kenapa? Kerana sahabat yang lain berbeza dengan sahabat yang ini. Sahabat yang ini pula berbeza dengan sahabat yang ini. Maka pada ketika itu apa dia? Lihat kepada Quran dan juga sunnah. Kerana membicarakan tentang usul akidah. Bukan membicarakan tentang usul mazhab. Dia bicarakan tentang usul akidah. Kena faham tu. Usul akidah pula membicarakan tentang ahli sunnah wal jamaah. Dia ada usul agama. Bila sebut saja usul agama, siapa yang menyalahi daripada usul agama terkeluar daripada Islam. Ada dinamakan sebagai usul ahli sunnah wal jamaah. Artinya apabila dia melanggar daripada usul ahli sunnah wal jamaah, dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi masih lagi dalam agama Islam. Dalam ahli sunnah wal jamaah itu pula ada pula usul mazhab Asy'ariyah, ada usul yang Maturidiyah. Di situ. Contohnya macam mana kita ambil faham situ. Usul dalam Asy'ariyah, Maturidiyah tu mengenai kalam nafsi. Itu antara. Oleh kerana itu sebahagian ilmuan-ilmuan yang tidak mengisbatkan kalam nafsi bermaksud tidak mengisbatkan secara istilahi, namun ia hanyalah khilaf lafzi saja. Dia tak isbatkan kalam nafsi. Tapi maksud yang mereka isbatkan, Tuhan itu mempunyai satu sifat dinamakan sebagai sifat kalam yang kita tidak tahu kan akan hakikatnya. Jadi sebenarnya sama saja dengan apa yang kita sifatkan. Bahkan ulama kita mempernamakan sebagai kalam nafsi itu kerana nak menolak golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahawasanya bila sebut saja kalam mestilah huruf suara. Tak. Ada kita kata sifat kalam yang kamu sebenarnya tak perasan, sebenarnya ada pada diri kamu, dinamakan sebagai kalam nafsi. Itulah timbulnya istilah kalam nafsi yang diambil daripada istinbat daripada nas-nas wahyu dan juga Quran, sunnah dan juga Quran. Doktor, kalau saya silap tegur saya doktor. So Ustaz semua, kita berbincang ni. Dia kalau kita tak tegur, makin lancang dia bercakap pun. Wah, makin lancang, dapat rasa macam dapat ilham lah rasanya. Padahal ilham ada yang syaitani, ada yang syaitani, ada yang bukan syaitani, ada yang bukan syaitani pun tak pasal-pasal syaitan kita marah. Padahal kita rasa khayalan kita, dia bukan syaitani pun kadang-kadang. Tak pasal-pasal syaitan kena marah. Padahal benda tu datang daripada diri sendiri. Seterusnya, kemudian daripada itu maka inilah parti Faridatul Faraid hamba Haji Ni Abdullah Jambuwi, Jala dia panggil Jala Thailandi, menghurai dan mengupaskan dia daripada risalah orang tua hamba yang sangat alim dan berkah yang bernama Faridatul Faraid fi al-Aqaid. Ini cukup hebat Faridatul Faraid ni. Lalu pengarang ni pun ambil berkat juga buatkan parti Faridatul Faraid yang tunggal, yang apa nama, Faridah ni artinya yang kita kata yang apa, wang dulu yang sampai dah tak ada sekarang kita yang dah tak ada, yang orang dah tak ada dah barang tu, kita nama sebagai apa, yang tunggal, ataupun kita kata yang bukan duit 2000 tahun yang lepas, duit tu dah tak ada, kita saja ada, kita panggil sebagai apa nama, bukan entik lama, maknanya lebih kurang macam ada satu istilah, sebenarnya istilah yang lebih menarik lagi, kita tak panggil sebagai tunggal. Jadinya hanya dia saja Faridah, satu saja tinggal, ibarat begitu. Daripada yang lain yang lebih-lebih lagi, yang apa nama, yang dia bukan apa, dia letih dia macam ni, minta maaf. Dia waktu letih dia. Jadinya dialah Faridatul Faraid yang tersendiri, ataupun macam mana
Lupa dah tuan-tuan. Nak letakkan nama dia. Boleh bantu Ustaz? Ustaz boleh bantu Ustaz? Tak ada nanti terlelap ni. Apa Faridah kita terjemahkan? Saya lupa dia punya terjemahan dia. Padahal berapa banyak kali khatam dah ada Faridah ni. Bukan tunggal sebenarnya tak sesuai. Dia lebih ada cantik lagi makna bagi Faridah ni. Jadi antara dah tak bendanya tak banyak, tinggal sikit, dan dia itulah yang paling sikit sekali Faridah di surang satu jadi. Berbanding yang Faridah yang lain, dialah yang paling paling bukan janggal, bukan pelik. Ada satu lagi ni. Tak datang unik tak boleh unik juga. Jadi tak ada, orang lain tak ada, dia seorang saja ada. Panggil apa? Rare. Itu bahasa apa? Itu bahasa moden itu. Jadi dia sajalah yang tinggal, orang lain tak ada dah. Ibarat begitu. Jadi Faridatul Faraid fi ilmil aqaid, pada membicarakan ilmu akidah. Jadi memang betul lah tuan-tuan. Banyak kitab, cukup banyak. Kitab bagi akidah cukup banyak. Tapi tapi Faridatul Faraid ni mana-mana orang kenal. Itu hebat dia. Dan atas Allah hamba berpegang, dan dengan limpah kurnianya hamba minta pertambahan. Jadi dia orang dulu punya karya ni ala kulli hal dia memang la haula wala quwata, dia kuat. Tak macam kita dah tunggu dah lepas ni berapa dapat kita punya share kita ni. Lepas ni mana yang ambil kita penulisan kita, itu contoh kita. Orang dulu tak. Ni buat berkat dia. Sampai sekarang RM1.50 je kitab dia. Kalau mahal paling mahal pun RM3. Kalau Faridatul Faraid RM3. Murah je nak banding yang karya-karya yang baru sekarang. Harga beratus. Dia RM3 je. Tapi kelebihannya macam mana? Ramai orang belajar, ramai orang kenal Tuhan melalui Faridatul Faraid. Bukan kata kita, tu datuk kita pun sama. Datuk tu terulung boleh makan. Ulung boleh lah, ulung. Tapi dia ada lagi ni, dia macam ulung ada satu saya terlupa, minta maaf lah. Saya biasa guna istilah tu. Dia kata pelik tak boleh, pelik benda yang tak menarik. Ni benda yang menarik tapi tak banyak, hanya satu dua saja. Itu namakan sebagai Faridah. Tak apalah, esok kita ada masa lagi. Kita bicara benda tu tak lama. Ni kita ada masa 1.5 jam ni. Kita nak cepat. Ilmu tauhid ialah perhimpunan ilmu i'tikad yang diambil daripada dalil akli dan juga dalil hadis dan juga Quran. Ilmu banyak makna. Ilmu perkataan lafaz masdari. Ilmu ada kalanya dengan maksud masdari. Itu bukan. Itu maqulatif infial. Maqulatif fi'li. Ilmu dengan maksud masdari artinya proses belajar. Itu dinamakan sebagai ilmu juga. Itu dinamakan sebagai menuntut. Ada ilmu dengan maksud apa dia? Ilmu dengan maksud maklumat. Bukan juga yang kita bicarakan di sini, bukan. Ada juga ilmu dengan dinamakan sebagai sifat ma'ani. Dengan suatu sifat yang dengan sifat itu seseorang itu mencapai akan maklumat. Itu ilmu dengan maksud sifat ma'ani. Bukan itu. Yang dimasukkan dengan ilmu di sini, ada lagi pembicaraan tentang ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah apa dia? Iaitulah ilmu dengan maksud kawaid ataupun jumlah permasalahan. Iaitulah perhimpunan. Ialah perhimpunan. Ilmu dengan maksud perhimpunan. Perhimpunan ilmu akidah i'tikad. Perhimpunan maklumat yang diiktikadkan. Ilmu yang di sini dengan maksud maklumat. Jadi ilmu tauhid ialah perhimpunan maklumat i'tikad dengan maksud mu'taqad. Mu'taqad yang diiktikadkan. Maklumat yang diiktikadkan yang diambil. I'tikad pun apa masdar tuan-tuan. Itulah. Kalau sebut i'tikad, berpegang. Itu i'tikad. Apa benda berpegang, apa benda? Sepatutnya yang dimasukkan dengan berpegang, pegang i'tikad di situ ialah sesuatu yang dipegang, maklumat yang diikat. Itu maksud i'tikad bermaksud mu'taqad ni.
Sesuatu yang diikat, sesuatu yang dipegang. Kalau berpegang-pegang apa benda yang kau pegang ni, tu. Itu i'tikad bukan. I'tikad dengan maksud sesuatu yang diiktikadkan. Jadi maklumat, tuan-tuan kena faham dulu, i'tikad tu apa benda. I'tikad ni tiba-tiba pegang apa benda yang kau tiba-tiba pegang ni. Yang dimaksud pegang ni apa dia? Maklumat yang dipegang, maklumat yang diikat. Itu yang dinamakan sebagai i'tikad. Kena faham tu dulu. Mula kita tahu, tak tahu apa benda yang kita nak pegang ni. Contoh macam mana? Ustaz, berapa umur Ustaz? Minta maaf ni. 34? Oh, nampak macam 24 lah. Oh, hebat. Saya nak belajar nanti. Contoh. Nak kita jumpa duit sekeleng, duit sama. Duit 50 sen lah. Sama tak faham dia. Sama. 50 sen. Berkarat tu. Jadi macam mana kita nak kilatkan balik? Bagi karat nanti orang tak nak. Macam mana kita nak kilatkan? Dulu dapat 50 sen. Alhamdulillah besar lah tu 50 sen tu. Gula-gula dapat. Getah yang jentik tu dapat. Banyaklah 50 sen tu. Asam kepal. Ais kepal kan. Itu sayang lah. Kalau 50 sen tu boleh manfaat lagi. Oh. Jadi cara macam mana? Caranya? Orang lama tahu lah. Tahu kan? Tahu? Cara nak macam mana? Alhamdulillah tu. Mula-mula macam mana? Tengok abang-abang ni buat apa benda apa? Ludah kat tanah tu. Oh, pakai apa? Pakai tumit dia ludah duit tu dulu. Kalau tak ludah tak jadi. Lambat. Dia kena ludah dulu. Jadi air campur dengan tanah, dia kesek-kesek pakai tumit dia. Berkilat lepas tu. Terbalik lagi, kesek lagi dia tengok. Itu maklumat. Kemudian bila dia tengok, cantik dia pula. Rugi tadi yang bagi kat abang. Dia dah tahu. Bila dia dah tahu, baru dia pegang. Apa dia pegang? Bila dia kesek, mesti berkilat. Itu dia pegang sampai bila-bila. Begitulah kita lihat sehari-sehari 2 tambah 2, 4, 2 tambah 2, 4. Lalu kita pegang dalam hati kita. Itu maklumat. 2 tambah 2 jumlahnya ialah 4. Lalu maklumat ini kau pancung ke, kau bagi 1 juta ke, kau bagi 400 juta ke, tetap dalam dia punya pegangan dalam dia mengatakan 2 tambah 2 ialah 4. Itu dinamakan sebagai i'tikad. Daripada mana? Daripada maklumat. Barulah dijadikan i'tikad. I'tikad pula, tapi dalam perbincangan kita ini ialah dalam akidah. Yang bicara tadi secara umumnya, tapi nak faham apa yang dimaksudkan dengan i'tikad. Oleh kerana itulah maklumat tadi pula ada berbagai kategori. Ada yang bukan maklumat, sebenarnya hanyalah perkara yang khayalan. Adanya sebahagiannya ialah perkara yang zanniyah. Adanya perkara yang maklumat dalam kategori apa dia? Dalam kategori syak. Cuma dipegang dalam diri dia. Itu kita faham. Jadi maklumat tentang kategori maklumat tadi perbincangan yang lain. Tapi nak faham apa yang dimaksudkan dengan i'tikad tadi. Cuma i'tikad di sini bicarakan tentang apa dia? Bicarakan tentang akidah. Oleh kerana itu ain qafdal aqada ikat. Uqdatun nikah, ikatan tu tali, sebenarnya perkara yang hisiah. Perkara yang material. Ikatlah. Tak nak kasih dia terbarai, kau ikatkan dengan tali. Buat apa dia? Manik urai pula. Manok ke, ikatan tindih kasih ke, tu kalau pengangkap lah. Ikat benda yang material. Lalu digunakan lafaz itu, benda yang material, digunakan perkara yang dalaman. Sebab kita ni kan bodoh, kita ni kan lemah, tak boleh faham dalaman kalau tak ada contoh yang luar. Kena bawakan contoh luar, barulah faham dalam. Itu kita manusia ni lemah sangat. Dan bersesuaian dengan fitrahnya, itulah Allah Ta'ala menjadikan kita ini berbentuk jisim, material. Jadi jisim kita bukan saja-saja untuk fahamkan yang dalam. Oleh kerana itulah pensyariatan melibatkan perkara yang jisim juga. Untuk apa? Untuk fahamkan yang dalam. Oleh kerana itulah diguna pakai perkara yang zahir itu untuk dalaman.
Sebagaimana yang zahir itu diikat tak terlerai, ikatan mati. Dia kata nama orang bahasa Melayu panggil apa? Simpulan mati. Begitulah dalamnya apabila disimpul dia tak akan terbuka. Wajah syabahnya apa dia? Sama-sama tidak terlerai. Sebagaimana di luarnya diikat, di dalamnya diikat, tidak terbarai di luar, begitu juga tidak terbarai di dalam. Lalu dia namakan sebagai apa dia? Tergelincir, nampak tu salah istilah. Tergelincir dia punya akidahnya. Istilah tergelincir, habis terlerai dia punya ikatan dia. Itu yang mereka tergelincir akidah tu. Jadi ilmu tauhid ialah perhimpunan ilmu etika yang diambil daripada dalil, akal. Barulah bicarakan tentang maklumat yang kita ikat tadi, maklumat yang kita iktikad tadi, yang kita ikatkan kuat dalaman kita tadi, berdasarkan dalil, hujahan, sumber akli dan dalil hadis Quran. Dua sumber kita, sumber utama kita iaitulah dalil akli dan juga dalil nakli. Sebab apa didahulukan dalil akli ni? Tengok, orang kata teruknya ilmu kalam ni. Sepatut dalil hadis Quran dulu, wahyu dulu. Kenapa kau sebutkan akal? Nampaknya Jahmiyah. Ilmu kalam ni Jahmiyah, ni semua ramai jadi Jahmiyah gitu. Lepas tu kita tanya dia, yang kau kritik tu kau pakai apa? Kau pakai kepala lutut ke? Pakai akal kau? Tu. Yang dikritik tu pakai apa? Pakai akal kan? Kau tu lah, kau sama juga Jahmiyah. Nak kritik pun pakai apa? Pakai akal. Kau tak ada akal, tak kritik dia tadi. Alhamdulillah lah. Begitulah juga musannaf di sini. Dahulukan, sebutkan dalil akal. Kalau tak ada akal, tak adalah apa dia. Hukum taklif tak ada. Ini sebenarnya orang ni logat, orang Melaka panggil logat. Logat apa? Buat orang Kedah panggil loklak lah. Logat betul, benda kecil pun kau sibuk nak petikaikan. Benda kecil je. Cari sambil-sambil nak datang tadi tu buka Facebook. Tentang mengenai apa nama? Kopiah capal. Bukan daripada Islam, daripada Islam. Kau teranjang lah, baju tak ada lagi Islam pun. Ibarat begitu nak kata nak fahamnya. Sibuk benda-benda kecil je. Orang nak ambil berkat biarlah, bukan dia letak lambang naga pun dekat kopiah dia. Letak lambang naga tu mungkinlah kau cakap dah syirik ke apa atas kisah. Dia letak lambang capal je pun. Kecoh tu orang Melaka panggil logat namanya. Logat betul panggil. Sah, benda banyak boleh kita bicarakan lagi. Jadinya akal dan juga hadis Quran. Ini bicara tentang ilmu tauhid. Dan ada lagi cabang-cabang untuk akal dan juga hadis Quran. Seperti bicara tentang apa dia? Perkara khabar mutawatir, khabar tawatur tadi. Apa lagi? Mahsusat artinya apa dia? Maklumat-maklumat yang dicerap dengan panca indera. Itu adalah kita bicarakan yang lain. Cuma yang menarik, semalam saya baca kitab apa dia? Kita dah nak khatam dah, lagi selai lagi nak khatam. Kitab Nur Samin. Nur Samin tu dah nak khatam dah. Dibicarakan antara dalil-dalil yakiniyah dibawakan Quran dan juga hadis. Dan dibawa ujung sekali teksnya iaitulah mengenai, saya tak ingat teks tepatnya, tapi membicarakan tentang apa? Tentang mukasyafah. Sudah. Jadi orang ilmu kalam yang betul totok ni memang dia kritik tau. Tak boleh dia kata mukasyafah tidak termasuk dalam sumber yang yakini dia tu. Tapi saya tak tahu, kritiklah pengarang kita Nur Samin tu. Kritik dia. Tapi kait bagi ahlinya. Kena faham situ. Bila sebut saja bagi ahlinya, engkau tahu maklumat yang yakin ni kau nak berpegang, nak bergaduh dengan orang ke untuk diri kau sendiri? Tu kena faham situ. Istilah yakin ni untuk apa dia? Yakin ni ada dua. Satunya kau nak berpegang dengan orang. Jadi ni yang yakin, ni kau tak percaya, kau ni memang gila ni yakin ni, kau ni maklumat kau tadi, tak mana-mana kau ambil. Jadi kau tak ambil ni, kau gila. Itu yakin yang bermaksud untuk kegunaan yang selain daripada kita juga. Ada yang yakinan untuk diri kita sendiri, bukan nak libatkan yang lain. Nak libatkan yang lain. Yang ini yang dinamakan sebagai mukasyafah, ilham, untuk dinamakan sebagai sumber yang yakini untuk ahlinya.
Dan dibicarakan juga dalam kitab apa dia? Aqaid Nasafi. Bukan ada bicara perkara tersebut. Bukannya dalam kitab Jawi saja. Bukan ada. Tapi bukannya untuk berjidal. Bukannya sumber tadi untuk berperang. Jangan kau perang dengan Wahabi pakai sumber tu. Memang naas, memang kau kena telanjang macam tu je yang pasal. Kau dikatakan sebagai apa? Tak kena cara. Itu sebab dalam bicara dalam ilmu-ilmu sufi tadi, dia bicara tentang rasa, bukan bicara tentang perdebatan. Kalau kita bicara dalam ilmu kalam, betul. Ni silap, ni takbir silap, ni takbir ni silap, ni silap, ni manik, ni jamik. Itu dalam ilmu kalam. Dibicarakan tentang mantik. Kau silap mantik memang terkucil kau, kena sesang orang. Itu ilmu kalam. Tapi dalam kau bicara dalam ilmu sufi, bicara macam mana mereka cuba membawakan suatu ayat, suatu lafaz, suatu ungkapan yang lebih mendekatkan faham. Saja. Sebab apa? Tak boleh dicerap dengan panca indera. Itu masalahnya. Jadi mengenal zat Allah dan juga Rasul dan beri nampak di akal. Beri nampak di akal kita tiga perkara, iaitu wajib dan harus dan bagi keduanya dan mustahil atas keduanya. Jadi senang katanya ilmu kalam ni tiga je, tak payah mana pun tuan-tuan. Dia punya perbincangan tiga kunci. Tiga kunci, tiga permainan. Kuncinya wajib, mustahil, harus. Itu kekunci dia. Permainan dia, di manakah medannya? Bicarakan tentang uluhiyah, membicarakan tentang nubuwah, membicarakan tentang sam'iyah. Tiga je. Boleh khatam dah malam ni insya-Allah. Ada sikit saja. Kalau bab Bukhari tu mungkin lambat sikit, dia banyak bagi fiqah. Fiqah ni minta maaf lah, kitab dia tebal-tebal. Siapa yang peminat kitab fiqh memang kayap lah jadinya.
Beli kitab tak cukup. Mahal lah, orang tak tahan. Tapi ilmu kalam peminat dia, alhamdulillah, kita tetap kaya. RM3 dia kitab Faridah. Bermurah je. Paling tebal, paling berat, paling tebal apa dia? Kitab Mawaqif, Syarah Maqasid, Imam Tatazani. Apa lagi? Imam Matalibul Aliyah, 3 jilid juga. Sikit-sikit je. Tak ada 10 jilid. Jadi senang kita beli. Simpan banyak duit boleh. Beberapa hari tu sebab sekarang dia. Jadi kalau mana ada duit lebih-lebih tu, nak tabaruk, hadiahkan kitab-kitab Baba Bukhari. Dia orang peminat fiqh ni banyak kena simpan duit untuk beli kitab ni. Saya pun takut tuan-tuan. Majmuk berapa dah jilid? Nak ambil kau 20 jilid, termenung sekejap. Tapi kita tauhid, alhamdulillah. Nipis-nipis saja. Jadi perbincangan tentang wajib, harus dan juga mustahil. Dan juga mengetahui barang yang mengajar oleh Rasul seperti hari kiamat dan juga lainnya. Itulah sam'iyah. Ataupun kita namakan sebagai perkhabaran. Faedahnya, ini faedah aja. Ni bicarakan tentang apa? Mabadi asyara lah. Innal mabadi kulla fanin asyara al-haddu al-maudu summa thamaratu. 10 kena ingat, kena tahu tu. Definisi, maudhu', faedahnya. Selama-lama dapat kemenangan dan beruntung bagi orang yang tahu pandai dengan dia. Jadi beruntung di hari dunia, di dunia dan juga akhirat. Kata tu guru saya, antara faedah kelebihan mempelajari ilmu akidah ini iaitulah apabila kita ketika sakaratul maut, ketika itu datangnya berbagai-bagai bayangan, berbagai-bagai dugaan untuk mengajak kita kepada kesesatan, maka di situlah kita tahu yang mana khalik, yang mana makhluk. Itu kata tok guru saya pegang sampai sekarang. Agama ialah perhimpunan hukuman Allah yang diturunkan ke atas lidah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi hamba-Nya yang mukallaf. Jadi hukum ni, agama ni ialah hukum yang diturunkan kepada mukallaf yang membawa hukum itu kepada kebaikan dan juga kebajikan hamba-Nya di dunia dan juga akhirat. Itu agama, saya tak nak hurai panjang benda ni. Tanda orang yang beragama yang sebenar 4 perkara. Pertamanya, iktikad yang betul, iaitulah kejap di hati, kukuh di hati dengan ketuhanan dan lain-lain yang diiktikadkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tu tanda-tanda orang yang beragama. Saya terbaca tadi sambil-sambil datang. Syekh Nizam Hamadi baca punya teks. Bukan semuanya mentasbihkan Tuhan itu perkara yang mahmudah. Bukan semua yang mentasbihkan ketuhanan itu, perkara yang ditasbih itu perkara yang mahmudah. Ada tasbih yang bukan mahmudah, bukan sesuatu yang dipuji. Tasbih tapi tak dipuji. Iaitulah tasbih para golongan-golongan Mu'tazilah. Betul juga dia kata tu Jadi dia bertasbih, tasbihnya golongan Mu'tazilah itu dia menafikan sifat. Betul Dia menafikan Tuhan tu esa tapi tak bersifat langsung. Kita pula mentasbihkan perkara yang tak layak dan mengisbatkan perkara yang layak bagi ketuhanan, sifat-sifat kesempurnaannya. Betul juga. Wah, dulu hebat Sampai bengkak begitu. Begitulah juga kata Imam Ghazali. Imam Ghazali dia membicarakan tentang mana yang lebih elok. Kita nak kenal Tuhan dengan cara mujahadah, dengan cara ketaatan, dengan cara kita tazkiyatun nafs, membicarakan tentang memperbanyakkan ibadat-ibadat ataupun mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara fikriyah, dengan cara kita memaham, cara kita belajar apa semua ni. Bagi pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan manusia itu pelbagai. Manusia itu pelbagai. Ada yang slow dan ada yang cergas. Ada yang dah lambat, ada yang baru. Ada yang baru. Baru macam mana? Segar lagi. Banyak tempoh masa je. Ada yang dah 60 dah pencen budak belajar agama. Jadi kata Imam Ghazali bergantung pada seorang. Seandainya mereka mempunyai banyak masa dan otaknya cergas, maka ambillah kedua-dua tersebut.
Belajar ilmu kalam sehalus-halusnya. Bicarakan ilmu falsafah, bicarakan ilmu, belajar semua ilmu. Dalam masa yang sama dengan mujahadah, tazkiyatun nafs, maka pada ketika itulah insya-Allah. Ini yang dilalui oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Namun sebagian mereka yang dah tertinggal, dah lambat, kemudian dah lambat, on dah expire lah tu, on dah expire. Nak cerita bab masdari dengan al-hasil bin masdar, duk mabuk kepala keruk-keruk. Ustaz, aku tak faham daripada itu kau cakap, Ustaz. Dah terkeruk-keruk. Aduh, kita dah ni, dah kata apa, dah angkat kaki dah ni. Dah ceng gear 7, gear 6 dah ni. Tangan kat bawah dah ni, kaki kat belakang. Takkanlah aku nak turun balik. Tak payahlah, orang tengah sedap ni, tengah cucuk angin ni. Tayar depan dah terangkat seseluruh dah ni. Harap atas belakang je ni. Ibarat begitu. Kau nak telur. Sorry lah, minta maaf. Ibarat begitulah tuan-tuan ni. Oh, cerita dapat feel macam mana dia buat motor tu. Ya, main dia pakai serban. Tayar depan dia terangkat sekejap dah. Terangkat sikit. Tu memang sedap tu. Tuan-tuan. Motor Panther paling menarik tu. Panther jerung. Lagi menarik. Jadi tuan-tuan, kata Imam Ghazali pada ketika itu lebih elok dia membicarakan bagaimana nak menyucikan hatinya, memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata Imam Ghazali. Berbeza sedikit dengan apa dia? Imam Fakhruddin Ar-Razi pula. Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi apa dia? Perumpamaan analogi menebuk bukit. Itu perumpamaan menebuk bukit. Nak tebuk bukit ni, jadi manusia ni ibarat bukit. Nak mencari ketuhanan ibarat bukit. Ada bukit yang mula-mula kita gali jumpa emas, yang lain hampir yang dalam tu. Sikit je emasnya. Ada yang langsung tak ada apa-apa. Ada yang luarnya nampak kosong, bila dia cuba masuk dalam dipenuhi oleh emas. Itu analogi yang diberikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam membicarakan tentang ketuhanan ini. Nak tak nak, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita tak boleh nak menduga sesuatu emas di dalam apa, ibarat begitulah, dalam bukit tersebut. Analogi panjang tuan-tuan. Jadi saya lebih cenderung kepada pandangan Imam Al-Ghazali. Dan saya tambah sedikit lagi. Apabila membicarakan tentang ilmu kalam ni tadi secara mendalam, saya tambahkan lagi, bagi mereka yang berminat membicarakan tentang sufi yang halus, kau nak bicarakan tentang tiflul ma'ani, kau nak bicarakan tentang istilah begini, bila kau tidak memperhalusi dengan ilmu kalam sekuat-kuatnya, bila-bila masa saja kau tergelincir. Ini realiti yang berlaku tuan-tuan. Sebab kita jangan pelik, kita jumpa manusia dia membicarakan tentang sifat ma'ani Tuhan ni. Lalu mereka mengatakan inilah usul sifat 20. Wah, sedap kita dengar ni. Usul sifat 20. Kau tak ada usul, dia ada usul. Yang dimaksudkan dengan ma'ani di situ ialah sifat-sifat bagi manusia, itulah ma'ani yang dimaksudkan. Aduh, tepuk dahi dia. Nampak tuan-tuan? Sebenarnya mereka tidak membicarakan tentang ilmu kalam yang sebenar-benarnya. Lalu dia terus masuk pada istilah kepada tiflul ma'ani yang dibicarakan oleh ulama-ulama, yang mana membicarakan tentang apa? Pahamkan sifat ma'ani kita, dan kita yang dinamakan sebagai mereka melihat dengan penglihatan kutu. Tu yang dimasukkan dengan ma'ani di situ. Bukan membicarakan tentang sifat ma'ani pada kita ini, itulah sifat Tuhan. Tidak tuan-tuan. Tapi apabila mereka tidak membicarakan ilmu kalam sehalusnya, mereka masuk pula tentang apa dia? Sufi yang membicarakan halus-halus, maka mereka merasakan itulah ilmu kalam menurut mereka. Kita ni salah. Kau ni bukan ilmu kalam. Alamak, dah terbalik dah tuan-tuan. Dah terbalik tuan-tuan sekarang ni. Jadi kita memberikan alternatif. Mereka yang nak membicarakan perkara tersebut, mari ramai-ramai kita memperhalusikan ilmu kalam. Kata tok guru saya, kau nak belajar martabat 7, belajar hakikat, belajar apa semua, kau fahamkan sifat kalam, fahamkan ilmu kalam,
ta'alluqnya sekemas-kemasnya, insya-Allah. Tak akan tergelincir. Bila kita tahu ta'alluq, tahu dah khalik, tahunya makhluk. Dia punya kuncinya mana? Ta'alluq. Ta'alluq amrun i'tibari. Mengenai nisbah dua pinggir, tarafain. Sana khalik, sini makhluk. Tu je. Jadi faham ta'alluq, selesai masalah. Jadi perbincangan tentang sufi, tahu ini daerah mana perbincangannya, dah tahu. Sebab dia mahir dalam yang mana khalik, yang mana makhluk. Apabila dia tak tahu mana hadis, mana qadim, itu yang berterabur tu, bercampur bau. Lalu kita katakan mereka itu bagi batiniah, marah pula mereka. Sebenarnya mereka batiniah dalam keadaan mereka tak sedar. Sebagaimana Wahabi tak sedar dia itu sedar mereka adalah Wahabi. Wahabi pun tak tahu dia sedang bertakiyah. Ada tuan-tuan. Sebagaimana mereka yang kita kata ahbas, saya tak ahbas, begitulah juga keadaannya tuan-tuan. Salah sebut, minta maaf tuan-tuan. Sesekali iklan tak apa, sahabat-sahabat kita juga tuan-tuan. Tapi saya kalau orang kata apa ni ustaz pondok, memang saya pondok pun tak kisah. Saya tak malu digelar dengan orang pondok, tak apa. Ni ustaz pondok je ni, tak apa. Saya tak malu, saya seorang pondok. Itu selingan tuan-tuan. Kalau saya tercobit panjang, doktor tegur Ustaz. Tegur, Ustaz laju sikit Ustaz. Laju sikit, tak habis kitab ni. Terusnya tanda orang yang beragama yang sebenar, 4 perkara. I'tikad yang betul. Pertama sekali penting, i'tikad yang betul. Kata Imam Ghazali, iman itu ibarat biji. Benih. Iman tu benih. Jadi kita nak menghadap Tuhan ni, kena ada benih. Ini tak ada benih, kau duk termenung je, memang tak ada lah. Kena ada benih. Pertama sekali kena ada benih. Nak melabur kena ada benih. Itulah. Nak menghadap Tuhan, akhirat kita ada benih. Benih ni ialah i'tikad kita. Itu penting. Itu benih, ada yang buruk, ada yang kualiti tinggi, ada yang cap ayam ada yang tiruan ada. Yang tiruan tu dia tak perasan tu dah. Itu tiruan. Jadinya benih itu pula pertama sekali benih yang sihat. Kemudian sekadar benih saja tak tanam, tak akan ada hasil. Lalu ditanam. Ditanam inilah yang dinamakan sebagai amal kita. Amalan-amalan kita tu ditanam. Kemudian dah tanam, dah ada baju apa semua, lalu dikawalkan daripada rosak. Itu dinamakan sebagai sufi. Tasawuf. Itu yang dalaman-dalaman tu, cengat cantik pokok dia, habis dalam. Sebab apa? Tak dijaga dengan racun-racun, tak jaga. Itu dinamakan sebagai tasawuf. Dah 3 dah. Kemudian dah 3 kita jalan ni, barulah tawakal. Tawakal macam mana? Janganlah turun banjir, ibarat begitu. Itu kalau yang hissi ni lah. Janganlah banjir. Kita dah usaha, kita tawakal. Janganlah banjir. Begitulah kita sekarang ini. Janganlah, na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala yang muqallibal qulub. Tuhan balikkan hati kita. Itu bala namanya. Jadi kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Tapi kita usaha. Jadi bila henti nafas yang terakhir dalam keadaan la ilaha illallah, selesai dah tuai benih, tuai kita punya hasil. Tunggu je lah. Tunggu tempoh nanti keluar lah kita punya apa dia. Kita punya kilang bank in kan, kita punya itu hasil kita. Jadi nak sementara nak sebelum nak tuai tu, ya Allah, ya. Na'udzubillah min zalik lah gitu ya. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Jadi i'tikad yang betul, iaitu kejam di hati dengan ketuhanan dan lain-lainnya, yang i'tikad kalau ahli sunnah wal jamaah. Syaratnya ahli sunnah wal jamaah. Yang ni kita ta'assub, memang kita ta'assub dengan ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada ahli sunnah, tak. Ini tetap, kalau dinamakan sebagai ta'assub, ini tak apalah ta'assub. Yang tak bolehnya ialah gulu. Ta'assub tak apa, memang kita pegang kuat ahli sunnah wal jamaah, tapi jangan gulu. Gulu macam mana? Asalkan yang lain daripada ahli sunnah, kita tolak tepi, kita hukumkan kufur. Janganlah begitu. Ta'assub kita pegang ahli sunnah. Dan dalam masa yang sama, tak semestinya semua kenyataan Mu'tazilah itu salah. Bukan semua kenyataan Karamiyah itu salah. Bukan semua kenyataan Qadariyah itu salah. Bahkan kita antaranya yang menghimpunkan Qadariyah dan juga Jabariyah dalam masalah qada dan
qada dan qadar. Dan masalah af'al ibad. Kemudian kedua, menunaikan ibadat kerana Allah, tidak kerana lainnya. Ini saya tak nak bicarakan. Kemudian mengerjakan segala yang disuruh, meninggalkan segala yang dilarang. Ini 4 tanda orang yang beragama yang sebenar. Lalu kata pengarang lagi, agama itu himpun dalam 3 perkara, iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Saya kena bawa, kadang bawa benda luar je, tak ada ngantuk. Kau tak ada mengantuk, bawa benda luar juga. Bukan kata tuan-tuan, saya yang mengantuk. Anak saya sekarang tengah duk sibuk dengar lagu Zuhud. Lagu siapa? Betul? Lagu siapa? Ada campur dengan rap lah, apa benda dah. Abu Bukhari. Lagu apa? Malu nak sebut lagu apa? Hebat tu, alhamdulillah. M. Nasir. Salah satu ayat dia saya dengar apa? Bukan cukup 5, bukan cukup 6, kan? Tak silap lebih kurang macam tu. Bukan cukup 5, bukan cukup 6 untuk nak dapatkan the 5 di syurga. Tak silap ayat dia lah. Ke ustaz saya tahu ayat dia. Saya lebih kurang macam tu lah. Anak saya tu minat ayat tu. Bukan cukup 5, bukan madai 5, bukan macam tu lah, 5, 6. Jadi kita tahulah dia merujuk kepada apa? Merujuk pada rukun iman, rukun Islam. Itu faham itu. Nak bicarakan apakah maksud sebenarnya, saya tak lantak dia lah, saya tak tahulah. Tapi maknanya dia pun nak menuju kepada situ juga. Dia nak iman, Islam dan juga ihsan. Tu the 5 syurga tu ihsan. Yang kata-kata orang sufi, kata orang sufi dia kata apa? Orang ilmu kalam ni sibuk nak lihat Tuhan kat syurga. Kami lihat kat dunia saja. Tu ibarat begitulah. Bukan lihat dengan sebagaimana yang dipahami oleh orang kalam yang silap faham pula. Mereka syuhud di dunia. Itu maksud lihat dengan maksud syuhud mata hati. Bukan lihat yang dimaksud oleh mereka, iaitulah yang dinamakan sebagaimana Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra dan Mi'raj. Dan juga bukan sebagai yang disebutkan di dalam wujuh yauma idzin nazirah, bukan. Ini Dr. Fakhrul Razi ni kalau cerita ni 4 hari 4 malam kot. Jadi saya tak boleh cerita lebih lah. Doktor ada sini. Jadi itulah Islam, iman dan juga ihsan. Alif bilari tu. Letakkan alif sendiri. Tombang alif tak jumpa, tambah alif sendiri tu. Pertamanya Islam, iaitu mengaku dengan tidak fikir bicara oleh lidah seorang dengan betul tu Islam. Serta tidak menolak ingkar akan perkara agama yang mudah tu. Perkara yang doruri. Ini konsep doruri ni cukup panjang, cukup penting sebenarnya. Cuma tak cukup masa kita nak bicara di sini. Sebablah sebenarnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menghukumkan kufur ahli falasifah seperti Ibn Sina dan juga Farabi dalam masalah apa dia? Dalam masalah Tuhan tidak mengetahui akan perkara-perkara yang apa? Perkara-perkara yang tafsilat, perkara yang juz'iyat, perkara yang sehalus-halusnya. Golongan Mu'tazilah golongan falasifah mengatakan Tuhan hanya mengetahui secara umum saja. Dan juga lagi mengenai apa dia? Mengenai apa satu lagi? Betul? Lupalah. Dia sebenarnya tuan-tuan, itu sebenarnya Imam Ghazali merujuk mengenai maklum fiddin bidarurah tu je sebenarnya punca dia. Mula saya pelik dulu, macam mana dia boleh kufurkan bahagian tu kan? Kenapa tak boleh ditakwil-takwilkan lagi? Sedangkan Imam Ghazali terkenal dengan konsep takwilan tu. Takwil mengenai apa dia? Selagi dia itu kenyataan mereka ahli-ahli millah dalam Islam ni, selagi boleh ditakwil, kita takwilkan. Itu konsep kita Ahlussunnah wal Jamaah. Selagi kita boleh sangka baik, ibarat begitu, kita sangka baik. Sampai peringkat begitu Walaupun takwil yang pahit sekalipun, boleh takwil, kita takwilkan. Namun tiba-tiba Imam Ghazali keras pula bahagian ni, kita nampak situ kan. Kerana apa? Bertentang dengan kes ni lah. Yang diketahui secara mudah tadi tu. Itu puncanya, itu panjang dia punya perbincangan ni.
Jadinya seperti betul dua kalimah syahadah dan sembahyang dan lainnya. Kalau tidak ia beramal sekalipun, ini kita. Jadi Islam seorang itu Muslim, yang penting sekali ialah dia mengakui. Ini khilaf pula. Jadi kata ulama pula, paling minimum ialah ikrar dengan lidah. Ikrar dengan lidah tu, lidah ni ialah amalan dah tu. Jadi sebutan mulut tu sebenarnya amalan luar dah. Yang tasdik dalam tu ialah perkara yang hati. Jadi dah ada dah zahir dan juga batin. Jadi dah namakan sebagai orang itu namakan sebagai Muslim. Jadi dia tak semayang pun tetap dinamakan sebagai Muslim kerana dah ada satu juzuk amalan zahir dia lakukan. Apa dia? Itu ikrar bil lidah. Itu sebagian ulama berikan satu jawapan lah. Satu jawapan. Sebab dia akan bertindan juga. Kerana ada salah salaf yang mengatakan bahawasanya iman termasuk juga apa dia? Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan termasuk juga. Lalu ulama ilmu kalam mengatakan ikrar dengan lidah dah termasuk dengan amalan-amalan yang zahir. Dah lah cukuplah madai. Habis tu macam mana sukatan yang lebih panjang lagi? Takkan nak semayang semua baru tu dinamakan sebagai Islam. Yang tak semayang kufur. Susah pula. Jadi memadai satu juzu. Dah ada satu juzu amalan yang luar, maka dah dinamakan sebagai seorang itu Muslim. Contoh Imam Ghazali kata apa dia? Wajib khusyuk. Solat tak khusyuk, batal semayang kita. Bukannya bicara sufi, bicara zahir ni fiqah pun batal. Si Rashid ni pula dia kata, ini mana ajaran sesat bawa dia kata ni. Padahal kita dah berapa banyak kita tak khusyuk dalam solat tu. Contoh macam dia hebat sangat si Rashid ni, nak dengar orang sebut si Rashid babo-babo, bukan babo apa sebenarnya. Ini orang-orang letak dalam babo, aku nak dengar tengah semayang fikir tu kan. Wah. Tak khusyuk dalam solat, solat tak khusyuk batal. Batal tuan-tuan. Nak pasal ni. Tapi dah ada satu juzuk khusyuk dalam solat, memadai dah dikira sebagai solat tak batal. Mana khusyuknya? Takbiratul ihram tu, niat tu khusyuk. Tu sebab ada tak qasar ta'arud tak? Satu juzuk waktu daripada Assalamualaikum berapa minit dah. Daripada angkat tu sampai Assalamualaikum, tiba-tiba pada niat yang satu, bukan muqaranah kamaliyah, urfiyah. Urfiyah. Allahu Akbar, berapa huruf? Satu huruf dah memadai. Nampak, itu perumpamaan saya nak bawakan. Jadi dah ada satu juzuk, maka dikiralah bolehlah semayangnya diterima walaupun tak khusyuk yang lain. Dah terlepas daripada apa dia? Yang bicarakan tentang solat yang fardu. Dah ada satu khusyuk dalam tu, dah terlepas dah. Jadi dia tak dinamakan sebagai solat yang batal. Betul Bapak Bukhari saya cakap dia. Jadi kalau tak niat, batal tak solat? Batal lah. Jadi niat itulah sebenarnya menuju kepada khusyuk. Apa itu khusyuk? Tuju hati. Cuma khusyuk ada banyak maratib. Ada banyak martabat manusia khusyuk. Khusyuk kita ni dapat dengar sebutan tu dah khusyuk lah tu. Tu khusyuk kita. Khusyuk orang makam tinggi tu lain lah. Kita tak rasa kita samik nak kita kata Imam Ghazali, kita cuma membenarkan saja dah lah. Jadi ada khusyuk yang lebih hebat daripada kita. Yang kena panah pun dia tak sedar. Betul kot. Betul kot. Kita tak pernah rasa betul kot ada benda tu. Yang semayang sampai ke subuh, tak terasa dia penat dia tu. Contoh kan, khusyuk dia tu. Mustahil lah. Kau nak compare dengan kau, jauh, minta maaf lah. Ibarat begitulah. Kita tak sama dengan orang. Tiba-tiba kita nak hukumkan orang dengan diri kita. Samalah kita dengan golongan-golongan etis. Samalah kita dengan golongan-golongan Mu'tazilah. Samalah kita dengan golongan-golongan Mujassimah. Apa puncanya? Apa yang akal dia sampai daripada panca indera, itu yang diterima. Lebih daripada itu dia tak nak terima dah. Jadi mata dia bagi tahu, tiap-tiap yang bertempat, tiap-tiap yang dilihat mesti bertempat. Pop dia pegang, akal dia pegang. Itu dia terikat dengan panca indera dia tadi.
Jadi terikat dengan diri dia lah. Jadinya apabila datangnya wahyu menceritakan Tuhan itu boleh dilihat apa semua, tak itu. Dia mengukurkan pada diri dia. Terusnya, iman pula rukun Islam. Rukun Islam 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya tak nak panci terpanjang benda ni. Padahal inilah perkara yang cukup yang panjang dia punya intipati dia. Iaitulah la ilaha illallah sahaja. La ilaha illallah sahaja tu intipati dia. Sebab ada ulama-ulama yang mengarangkan khas bicara apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti apa dia? Tak salah saya Imam Zarkashi ada karang. Imam Zarkashi ada karang kitab khas tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Ini tertentu di atas kafir yang masuk Islam juga. Jadi mereka yang Islam keturunan tak wajib mengucapkan 2 kalimah syahadat sebagai fardu ain, ibarat begitu. Sebagai fardu yang aini. Bukannya fardu wasail, hukum wasail, hukum maqasid, tidak. Seperti apa dia? Hukum maqasid. Tu tak tasyahud awal, tak tasyahud akhir tadi, tak baca asyhadu Allah, tak sah lah solat tu. Itu bukannya wajib aini namanya, wajib dengan sebab yang lain, sebab terikat dengan apa? Wasail tadi. Kalau tak ada tasyahud, tak sah solatnya. Itu dinamakan sebagai wajib aradi. Begitu juga dengan selawat. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah bagi mereka yang nak masuk Islam. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Ketiganya, beri zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelimanya, mengejar haji bagi mereka yang cukup syaratnya. Jadi susunan dia cukup menarik. Bermula daripada apa dia? Paling simple. Ikrar. Melibatkan juzuk yang amat kecil daripada luaran kita. Itu rukun Islam. Iaitulah sebutan lidah. Kemudian meningkat pula apa dia? Seluruh anggota solat. Tapi tak libatkan keuangan kita. Barulah libatkan perkara yang luar daripada kita. Iaitulah zakat. Kemudian zakat ni pula tak melibatkan diri kita. Perkara yang luar. Tak ke pelik namanya. Rukun Islam. Tapi keluar zakat. Tak ke pelik tuan. Dia kalau dia perinci ni memang menarik ni. Geng hakikat seronok ni. Itu sebab geng hakikat ni, kalau bicara hakikat ni, ujung sekali selagi tak haji, selagi tu tak akan takik. Ibarat begitu. Bukan saya cakap main-main tuan Sebab saya duduk ke Mekah. Ramai sana dia punya tempat khatam dia. Di sana, di Mekah sana tu. Aliran sana. Jadi khatam dia ni, rukun Islam ni. Di kitab dia tak banyak. Ni antara kitab dia lah ni. Bicara tentang rukun Islam ni, rukun Islam 5, rukun iman 6 tu. Jadi haji ni yang last sekali. Dia sebenarnya bendanya betul. Tak salah pun. Yang salahnya sebahagian-sebahagian tu je. Tapi dalam susunan ni memang tepat. Dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi haji ni, tengok zakat. Zakat benda luar, bukan daripada kita. Zakat tu apa dia? Tu benda yang dizakat tadi tu lah. Benda luar ni. Aku bagi ni harta zakat. Bukan kita pun. Luar daripada kita ni. Kalau kita mengucap, libatkan anggota kita. Solat, libatkan sifat yang ada pada diri kita. Tapi zakat ni benda luar, tak kena mengena pun dengan kita. Puasa benda tak ada. Tak kepelik namanya. Puasa benda tak ada. Tapi haji lengkap semua. Merangkumi semua tu, kecap. Sebab kita lihat ulama-ulama dahulu, penghujungnya, tempat klimak tu apa? Mana? Pada pergi haji tu. Syekhul Akbar Ibn Arabi ketika haji. Imam Ghazali pergi haji. Ibn Qayyim sendiri pun pergi Ibn Qayyim Jauzi tu pun pergi haji. Semua banyak melibatkan haji. Ini bukan benda yang calang-calang.
Itu sebab sebahagian mereka yang nak salih kepada Allah Ta'ala, dia tak ambil badal haji. Ini yang saya jumpa lah. Dia tak ambil badal haji. Sebab apa tak ambil badal haji? Walaupun dari kedua, ketiga dia nak tahqiqkan bahagian tawaf, nak tahqiqkan bahagian tu, nak tahqiqkan bahagian ni. Ini bicara orang salik lah, bukan saya. Saya ini apa, menjelak tengok je tuan. Oh cerita, oh macam tu macam tu. Tahulah cerita sikit-sikit. Ini perbincangan ya, iaitulah mengerjakan haji bagi mereka yang cukup syarat ni. Kemudian apa dia? Iman iaitulah mengikut dan menerima. Iman dalam bahasanya ialah tasdik tu. Dalam bahasanya, pada bahasanya lah membenarkan iman. Jadi menerima hati, kita akan sekalian perkara yang membawa oleh Rasul. Ini konsep utama kena pegang. Iman ialah tasdikkan apa yang Nabi bawa. Itu kekunci kita dalam Asy'ariyah. Inilah yang diwar-warkan oleh Imam Ghazali. Inilah yang dihuraikan oleh Imam Ghazali. Inilah pengukur untuk bab takfir. Pengukur bahagian tafsik. Pengukur bahagian tadlil. Ni. Bukan Imam Ghazali buat saja-saja. Tak. Ini dasar dalam Asy'ariyah kita ahli sunnah. Iaitulah, iman itulah tasdik. Di Syiah ni kafir. Dibenarkan lagi tak Tuhanan? Dibenarkan lagi. Dia semayang tak? Dibenarkan tentang Nabi? Benar. Jadi selagi dia membenarkan, selagi itulah dia seorang yang beriman. Habis tu dia ada nampak bagian-bagian dia ada salahkan dia sikit. Jadi contoh Mu'tazilah, dia Sami'un, dia membenarkan ayat Quran. Dia tak mendustakan. Allah Ta'ala itu Sami', Allah Ta'ala itu Basir, Allah Ta'ala itu Mutakallim. Tapi dia membenarkan, ya Allah Ta'ala Mutakallim. Dan maksud Mutakallim itu ialah menjadikan huruf suara. Tapi ada pada Tuhan. Jadi masih lagi dalam konsep tasdik, membenarkan. Tapi mereka takwil. Takwil tadi tu hanyalah tersilap. Tapi masih lagi tasdik, membenarkan. Itu bezanya. Kena pegang benda tu. Ini yang kita beria sangat nakkan sahabat-sahabat kita daripada aliran tertentu tu, yang suka mentakfirkan golongan-golongan Wahabi. Kita kata kita memang kuat bersilat. Orang kata apa dia? Silat kain lah, ibarat begitu. Dengan Wahabi, dengan Syiah apa semua, tak apa, kita seng-seng lenggan. Kalau bergusti dia, tapi nak mengkafirkan tidak sama sekali. Mengkafirkan tidak sama sekali, itu kita ni manhaj kita. Tapi yang malangnya bila kita barah mereka, dah kita pula dituduh sebagai membela. Kita membela Wahabi. Bila masa pula aku bela Wahabi. Beza metod tuan-tuan. Itu kita katakan jangan hulu. Sebab apa? Itulah puncanya. Puncanya macam mana? Asy'ariyah kita. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan iman itu ialah tasdik tu, tasdik selagi mana dia membenarkan. Selagi itulah kita menghukumkan mereka sebagai beriman. Cumanya bila tersalah, lari daripada takwilannya, tersasar, yang masih lagi boleh terima dalam membenarkan, konsep membenarkan, maka hanyalah tadlil, kita menyesatkan mereka. Itu je lah. Tafsik, tabdi', bid'ah saja. Tapi mengkufurkan cukup sukar sekali. Kenapa? Kerana itulah Asy'ariyah kita. Itulah kita punya imam kita ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan pada sebelum kewafatannya pun itulah wasiatnya, tidak mentakfirkan ahli kiblah. La nukaffiru ahadan min ahli kiblah. Ada mengatakan itu bahagian tentang mengkritik, artinya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak menafikan konsep apa dia, mentakfirkan murtakibul kabirah. Ada kata begitu. Sebenarnya di situ ulama menguraikan mengenai tentang tidak mentakfirkan ahli kiblat itu merujuk kepada dua perkara. Pertamanya tentang murtakibul kabirah, dan yang keduanya secara umum, iaitulah ahli kiblah yang selagi dia mengucap dua kalimah syahadah. Buka syarah Jam'ul Jawami'. Ini Ustaz Baba Bukhari ni ada lah. Saya tak ingat sama ada Tasniful Masami'
Masani ataupun banyak sangatlah syarah dia. Allah saya lupa dah. Habis tu saya jumpa dah hari ni tu huraian tu. Jadi sahabat kita daripada Ahbash, minta maaf lah. Jadi kenyataan tadi bukannya merujuk pada satu makna, merujuk pada dua makna. Terus jadi mengikut dan menerima hati kita akan sekalian perkara yang membawa oleh Rasulullah kepada kita daripada perkara yang mudah daripada agama ni. Maklum bidarurah. Perkara ini penting. Yang perkara yang maklum bidarurah saja. Yang benda yang halus-halus ni boleh lagi berlebih kurang lagi. Bermaksud jangan bermudah-mudah tasahul untuk mentakfirkan. Dan tidak beriman semata-mata mengetahui benar Rasulullah SAW padahal tiada mengikut dan menerimanya, ingkiat. Maka dengan ini tidak dihukum dengan beriman kebanyakan kafir yang mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul yang sebenarnya, kerana mereka itu tidak mengikut dan menerima akan yang tersebut. Artinya dia tidak beriman di sini, dia sekadar mengetahui. Dia dalam tuan-tuan, dalam masalah Asy'ariyah kita membicarakan tentang iman ni, dia berkait rapat dengan apa dia? Kita memahami apa itu sifat kalam, apa itu sifat ilmu. Apabila kita dah faham ilmu, dia ada muta'allaq dia, itulah maklumat-maklumat. Kalam dia ada muta'allaq dia, iaitulah mutakalam bi ataupun kalam nafsani ataupun makna-makna, tak kira lah macam mana kamu nak urai pun, tapi artinya muta'allaq bi dia. Jadi maklumat, maklumat, ilmu kita ada maklumat. Maklumat kita apa perkara perbincangan kita, iaitulah perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Itu ilmu. Sudah. Ustaz, itu bukan ketuhanan ke? Sama je perbincangan dia. Perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Kita tahu tentang komputer ni hitam. Ini perkara harus ke perkara mustahil? Perkara harus. Kita tahu lepas dah bersalin, bila sebut saja bersalin, ada anak. Itu dah bunyi bersalin. Kita tahu dah di situ adanya talazum. Itu perkara yang wujub. Wujub bukannya wujud apa nama? Itu bukannya dinamakan sebagai wujub zati. Dia wujub zati tapi muqayyad. Jadi itu dia sebenarnya perbincangan kita. Maklumat kita berbincangkan tentang apa? Perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Itu je sebenarnya. Kita tahu tentang ekonomi. Ekonomi itu perkara yang wajib ke perkara mustahil? Ke perkara harus? Perkara harus. Itu je perbincangan dia. Itu sebenarnya nak faham. Lalunya kita ada ilmu, kita ada maklumat. Ilmu maksudnya perkara yang maklumat. Cuma kita hanya cukup sedikit maklumat yang kita ketahui. Allah Ta'ala meliputi segalanya. Kalam, kita ada kalam dan kita berbicara. Ni. Kalam, kita ada kalam kita bicara. Jadi berbicara ini dinamakan sebagai tasdik. Benar ni sifat bagi apa? Pak Leman tu temberang, menipu. Menipu tu sifat bagi Pak Leman. Sifat yang mana? Sifat tubuh ke sifat apa? Sifat mata dia ke? Sifat apa tu? Bohong tu sifat apa? Kita faham betul. Benar dusta ialah sifat bagi kalam. Benar dusta ialah sifat bagi kalam. Tasdik bermaksud membenarkan dengan kalam. Kalam itulah kalam nafsi. Itu puncanya. Itu dalam pembincangan Asy'ariyah. Jadi bila sebut tasdik iaitulah dengan kalam nafsi. Kalau macam tu orang bisu suara pun dia ada iman. Dia boleh mentasdikkan tasdik dengan kalam hati, dengan kalam nafsi. Cumanya dia ada perkaitan dengan ilmu, dia ada perkaitan dengan fikir. Dia ada perkaitan perkara yang lain. Tapi itu dia. Bila masuk saja tasdik, kekunci dia ialah kalam nafsi. Faham di situ kan? Itu sebab apabila dia ada maklumat tapi dia tidak membenarkan dengan kalam nafsinya, tak membenarkan, maka tak beriman. Itu Abu Jahal tahu, dia tahu.
habis tu Ustaz, yang dia bicara-bicara itu dinamakan sebagai takhayul. Itu sebenarnya dia tengah apa dia? Berbicarakan tentang ketuhanan, tentang Muhammad Nabi. Itu bicara, dia bukannya mentasdik kan. Dia kalau mentasdik ni dia ada penglibatan yang berbangsa yang lain lagi. Tapi puncanya macam mana? Kalam nafsi. Itu kita dalam Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu. Jadi kita, tujuan saya bagi tahu di sini nak bagi tahu, nak fahamkan bahawasanya maklumat dan juga muta'allaq bagi kalam. Ada yang maklumat tapi dia tidak mentasdikkan perkara tersebut. Saya pun tak tahu tuan-tuan ni aras mana saya tak tahu. Doktor ni memang atas lah, sepatut sini. Ada yang saya kenal, Baba sana, Baba Bukhari sepatut depan lah kan. Dan ada kawan-kawan lain tu saya tak tahu aras macam mana. Jadi saya ikut dan lah. Aku tak ikut, tak kira lah aras mana pun. Yang mana sempat aku cakap-cakap. Macam tu lah tuan, minta maaf lah tuan. Sebab kita tak ada, sepatutnya tadi ada apa? Ada soal apa ni? Sesi ta'aruf dulu. Jadi habis 2 jam sekarang kita ta'aruf masing-masing kita. Baru dapat tahu sekat ni. Jadi minta maaf tuan-tuan kalau terlampau rendah ataupun terlampau tinggi, tak ada tinggi sangat pun Jadi minta maaf tuan-tuan. Jadi sekadar yang saya rasa sesuai untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan. Terus rukun iman 6 perkara. Cerita tentang rukun iman pula. Percaya dengan Allah, mempercayai akan Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dengan malaikat, percaya dengan segala kitab, percaya dengan segala rasul, percaya dengan hari kiamat, percaya sekalian perkara yang baik dan jahat kesemuanya datang daripada Allah Taala dengan muafakat iradatnya pada sedia kala. Ini semua makruf dan maklum, dan saya tak sesuai nak bincangkan di sini walaupun bincangan cukup panjang. Jadi saya anggap semua dah selesai benda tu. Ketiganya ihsan. Ihsan pun bukan bicara kita sebenarnya tuan-tuan. Iaitulah buat baik dengan ikhlas. Artinya beribadat kita kepada Allah seolah-olah kita lihatnya. Ka'annaka tarahu. Maka tidak patut kita beribadat kerana lain daripadanya, padahal kita telah tahu bahawasanya Allah Ta'ala selama-lama melihat akan amalan kita. Dan ihsan ini syarat bagi sempurna Islam dan iman. Maka tidak sempurna kedua-duanya, itulah tak sempurna iman dan juga Islam, melainkan dengan adanya ihsan. Ihsan ni ialah dia punya tingkatan yang atas ni. Ihsan itulah makam nawafil tu, ihsan. Kau cerita sufi panjang lebar, semayang sunat pun tidak. Betul kita. Jangan nak temberang lah. Cerita sufi panjang lebar, rawatib tak semayang, tak payahlah. Kenapa? Ini Syekhul Akbar ke Ibn Arabi ke Imam Ghazali, tu nawafil tu dia punya apa nama arena dia. Solat wajib tu orang awam biasa pun memang wajib pun. Tapi arena yang lebih ialah nawafil tu. Nawafil tu dia punya makam ihsan dia sepatutnya tuan. Jadi kalau saya bagi tahu diri saya sendirilah, jangan action lah tentang sufi. Sembahyang rawatib kosong sana kosong sini. Malu sendirilah tuan Maka tidak patut. Jadi kita mengatakan ihsan itu ialah penutupnya, kesempurnaannya. Permulaan yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka soalan sekejap, 2 minit. Supaya hilang ngantuk. Ada soalan tak? Babo tak payahlah, doktor tak payahlah. Minta maaf. Bagilah orang lain. Ada tuan-tuan. Soalan yang mudah-mudah je, yang macam susah. Yang mudah je kita untuk hilangkan ngantuk kita. Sebab kita pukul 11 kena berhenti lah kan. Tak boleh ni, lebih pukul 11 ni tak boleh ni. Kena saman ni. Ada soalan? Tak ada kan? Alhamdulillah.
Jadi berkesan saya punya ni. PNP saya berkesan. Berkesan tu. Sebenarnya saya tak berkesan ni. PNP saya tak berkesan tuan ni. Sebenarnya tak berkesan. Tu kan cakap tak berkesan. Dia kalau berkesannya berpusatkan murid. Itu berkesan. Berpusatkan murid, itu PNP yang berkesan. Biar kita masuk. Tawadal. Ramai nazir hari ni. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin ya rabbal alamin. Permulaan yang wajib. Jadi wajib syar'i ni. Permulaan yang wajib pada syarak atas orang mukallaf sama ada lelaki dan perempuan bahawa mengenal Allah. Jadinya sebahagian mengatakan yang wajib mula-mula sekali ialah ma'rifatullah. Itu awal yang wajib. Hukum syarak. Ni hukum syarak. Awal yang wajib ialah mengenal Allah Ta'ala. Sebahagian mengatakan bukannya wajib itu mengenal Allah. Sebahagian mereka mengatakan yang wajib itu ialah usaha kasbun. Mengusaha untuk mengenal. Ada yang mengatakan yang wajib ialah nazar istidlal. Itu perbincangan cukup panjang. Tapi kita ambil conclusionnya ialah apa dia? Kenal Tuhan tu je. Cumanya taklifnya ialah usaha. Caranya ialah nazar istidlal burhan. Sebenarnya khilaf lafzi saja. Yang penting ialah awaluddin ma'rifatullah, iaitulah awal-awal agama mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah sama ada dengan mengusahakan kenal Allah ataupun beristidlal berburhan untuk kenal Allah. Kalau kita kata yang wajib itu kenal, yang wajib itu ialah istidlal, tiba-tiba ada yang orang tak perlu istidlal, tiba-tiba Tuhan kenalkan diri dia. Macam mana lah tu? Ibarat begitulah kan. Jadi ni semua khilaf lafzi lah, tak perlu saya tak panjang-panjangkan. Jadi sebaik lelaki ataupun perempuan, hukum syarak. Artinya mengetahui akan segala hukum. Yang dimaksudkan mengenal Allah Ta'ala bukan mengenal akan hakikat Tuhan, bukan juga mengenal tentang hakikat sifat Tuhan. Tidak. Salah kedua-duanya. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah mengenal akan hukum sifatnya. Kan saya katakan tadi, hukumnya apa tadi? Kekunci perbincangan ilmu kalam tadi apa dia? Wajib, mustahil, harus tu kekunci dia. Pimai-pimai tu lah dia akan tengok. Orang nak kritik ke, orang nak terima ke, dia tengok benda tu je dulu. Orang nak kata kafir tak kafir, tu dulu dia kata, orang tengok dulu. Sesat tak sesat, tengok tu dulu. Ni tu tiga kekuncinya. Mudah je ilmu kalam ni. Dia pelik macam mana dia mengaji dah lama tak faham. Aku pelik betul lah. Masuk aku sekali. Teringat dah dulu ada pelajar pergi pondok. Jadi belajar pondok tu, belajarlah nahwu saraf. Tiba tak sampai sebulan dia balik. Tanya bapak dia, kenapa kau balik tu? Belajar pondok ni mudah je ya, nak letak baris-baris mudah je. Baris 3 atas bawah depan je. Ikut kita nak letak macam mana. Ibarat kita ibarat ginilah. Ikut aku dia nak kata mustahil pun. 3 tadi kunci dia tuan-tuan Tapi walaupun dia tak banyak, cukup liar. Perbincangan yang cukup liar. Liar macam mana tuan-tuan? Pegang tak dapat. Nampak pegang tak dapat. Itu yang kita pelik ni. Dia tak macam babo yang babo yang mengajar bahagian fiqh, cara bab hadis, bicara bab ni banyak perbincangan dia. Perbincangan cukup banyak. Tapi ilmu kalam ni perbincangan tak banyak. Tapi liarnya. Nak dapatkan tarik telinga satu tu, susah betul. Berpial-pial tuan-tuan. Demam ada, mabuk ada, muntah ada. Saya tak tipu tuan-tuan Dia punya satu peringkat ni, kita punya tangkap kepala ni. Dia macam kata, sebab kita nak kena Tuhan pakai otak, macam tu lah. Nak fahamkan ni. Nak kenalkan Tuhan pakai otak, jadi macam tu. Dia tak dapat dinafikan. Kita nak fahamkan tu, nak fahamkan ni. Kita nak fahamkan pakai otak kita, dinamakan sebagai apa dia? Akal nazar, akal fikir. Bila akal fikir ni melibatkan tenaga, usaha kita, melibatkan urat bergerak.
Dia bukan akal ghariza. Kalau akal ghariza ni tak ada tu, maknanya orang gila lah. Dia akal fikir. Jadi akal fikir ni memang guna tenaga. Yang akal fikir ni yang kadang-kadang tersesat. Akal fikir ni yang letih. Akal fikir ni, itu akal fikir kita. Jadi bendanya 3 tapi nak catch up dia cukup susah tuan-tuan. Ilmu kalam, pengalaman saya tuan-tuan. Sebab saya ni bukannya syariah, bukannya ijazah saya bukannya Usuluddin ni, minta maaf tuan-tuan . Saya bukan Usuluddin. Saya syariah Islamiah. Saya dulu minat bahagian usul fiqh. Saya cita-cita dulu nak buat apa dia? Nak buat tesis untuk manhaj Imam Ghazali. Bahagian qiyas dalam Ihya Ulumuddin. Itu cita-cita dulu. Tapi bila balik Malaysia tengok dah ramai mengajar fiqh. Apa benda aku nak ajar lagi ni? Ajar oleh tauhid. Sejak daripada itu tak ngajar fiqh dah. Sampai ke sekarang. Saya bergelumang dengan bahagian tauhid saja. Saya cek kitab pun tauhid. PDF pun saya pun tauhid. Otak saya fikir pun tentang tauhid. Semua tauhid. Tauhid. Nak bergaduh dengan bini pun pasal tauhid. Ya. Orang rumah pun kata, apa abang tengok telefon ni? Mesti ada 2 ke 3 ni. Tak. Kekasihku hanyalah telefon. PDF dalam tu banyak. Perempuan cemburu tuan. Itu sebab kita dengar dulu, ulama dulu kitab kena bakar. Ada bini bakar kitab dia, murih benar lah tu. Tolak pun suruh cerai kan bini. Sayangnya kitab, jangan pasal. Jadi itulah sekarang lah, kita tak ada duit, pakailah PDF. Kita tengok je. Tu orang rumah marah tu. Jadi sekarang nak kurangkan kemarahan orang rumah, saya mula beli kitab. Jangan dibakar kitab saya sudah. Dibakar kitab saya tambah satu lagi. Bukan tambah kitab, tambah orang rumah saja. Baru dia rasa tercabar. InsyaAllah boleh jaga kita. Betul lah Dr. Aja marah rumah aku dengar. Terus tuan-tuan Jadi 3 saja. Jadi mungkin perbincangan kita mengenai 3 perkara ini. Sebab kita tak sempat, esok barulah kita masukkan mengenai sifat-sifat. Jadi permulaan yang wajib pada syarak setiap mukallaf itu sama ada lelaki perempuan bahawa mengenal Allah artinya mengetahui akan segala hukum sifatnya. Ini dinamakan sebagai hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanan dan mengetahui barang yang bergantung dengan Rasul dan tidak wajib mengetahui hakikat zatnya. Bukan tak wajib, khilaf ulama. Ada yang mengatakan, kebanyakan mengatakan tidak diketahui akan hakikat. Ada sebahagian mengetahui, ada sebahagian sebaliknya. Dia khilaf ulama. Tapi yang masyhurnya ialah hakikat Tuhan tidak diketahui. Sebab apa hakikat Tuhan itu tak diketahui? Kerana kesempurnaan Tuhan itu tidak ada penghujung. Akal kita ada penghujung. Bila Tuhan itu tidak ada penghujung, maka tidak boleh dihad. Bila tidak boleh dihad, maka secara automatik tak boleh kita tahu. Selagi kau tahu ada lagi. Tapi bila-bila tidak dinamakan sebagai mengetahui secara hakikat. Fahamkan apa yang dimaksudkan dengan mengetahui secara hakikat. Mengetahui secara hakikat ialah maklumatnya semuanya dicerap oleh kita. Itu dinamakan sebagai mengetahui secara hakikat. Tengok kitab. Dapat kitab ni kita dapat senaraikan jasad, jisim dia apa, sifat dia apa, semua maklumat-maklumatnya kita dapat himpunkan. Itu yang dinamakan sebagai mengetahui secara hakikat. Kita dapat hadkan batasan. Dah tak dia. Ini je dia jamik je, yang lain manik. Itu dinamakan sebagai ta'rif bil had. Itu yang dimasukkan dengan ma'rifah bil hakikat. Tahu dah. Inilah yang akan dinamakan sebagai buku bagian-bagian. Bila kita bicarakan tentang hakikat Tuhan, artinya kesempurnaan Tuhan itu tak dapat kita menguasai semuanya. Kita hanya menguasai sekadar yang Tuhan cerahkan kepada kita. Bahkan Imam Ghazali mengatakan apabila kita mati nanti barulah kita makrifah, barulah real makrifah. Jadi nak kenal makrifah Tuhan sebenar, mati cepat. Betul. Selagi Imam Ghazali mengatakan roh pada jasad, selagi itu tak, jangan temberam kata Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali. Bila kita dah terpisah daripada alam adna, alam rendah, naik kepada alam tinggi, dinamakan sebagai alam maknawi, alam roh pada ketika itu. Itu sebenarnya hakikinya. Selagi ada tergikat dengan jasad yang berbentuk akan fana, selagi itu tak. Tapi jasad kita yang akan
yang akan datang bersifat dengan baqa yang aradi, yang mendatang. Baqa yang majazi lah. Maka pada ketika itu kita makrifah kepada Allah Ta'ala ibarat menyelak apa nama langsir pengantin. Telak. Oi, makin lawa. Tapi orang rumah kita telak cakap, oh lawa, cukup tempoh dah tak lawa. Dah habis dah tak lawa. Tapi makrifah kepada Allah Ta'ala, sela setiap hari semakin jelas, makin zuhur, makin jelas. Tak ada penghujung. Maknanya makrifah kepada Allah Ta'ala hakikatnya tak akan dikuasai oleh manusia. Tak ada penghujung. Itu kalau itu oleh kerana Tuhan itu tidak ada nihayahnya, maka tak adalah seorang pun yang boleh mengetahui akan hakikat Tuhan. Bila sebut mengetahui akan hakikat, itu yang saya bicarakan tadi, boleh dihadkan, ada penghujung. Oleh kerana itulah Nabi SAW, subhanaka la nuhsi sana'an kama asnaita ala nafsik, subhanaka la nuhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Maha suci Tuhan, tidaklah kami hitungkan pujian terhadap engkau sebagaimana engkau mujikan terhadap diri engkau. Artinya makhluk ini puji Tuhan itu bukan sebenar-benar puji yang sebenar. Kerana kita puji sekadar yang kita tahu saja. Baru beli laptop, cantik betul lah. Sekadar kita tahu luar, dalamnya kita tak tahu. Jadi puji itu bukan puji yang berdasarkan kepada realiti. Dalamnya mana kita tahu? Rupanya cap ayam. Kita tahu. Jadi kita puji pada Allah Ta'ala sekadar yang Allah Ta'ala tajallikan sifat-sifatnya pada kita. Yang Allah Ta'ala maklumkan kepada kita. Yang tertasawur pada pemikiran kita. Lebih daripada itu kita tak tahu. Lalu kita puji sekadar yang kita tahu. Jadi pujian kita tadi tak sama sebagaimana Allah Ta'ala memuji akan diri dia. Bila Allah Ta'ala mengetahui akan hakikat dia, Allah Ta'ala mengetahui akan sifat dia, maka dia memuji kepada diri dia. Itulah pujian yang hakiki. Itu dia punya kesempurnaan dia. Apa tuan? Ni dah ada berbelit ke saya cakap? Minta maaf lah. Dah pegang macam ni tuan. Itulah kadang-kadang selit juga doktor selit sikit tak apa. Ni kalau kita main kalam sampai kesudah tak ke mana-mana. Itu kata arwah untuk saya. Dia main kalam. Nak apa sebenarnya nak kalam ni? Kau nak bergaduh dengan Wahabi je? Kau nak buka tesis, nak buat buku ke? Sekeping pun aku tak nampak aku tulis. Kalam tak apa. Jadi dalam kita berkalam, kita ada tujuan kita. Kita punya jalanan kita. Itu kena faham tu. Jadi saya berkalam juga. Tuan-tuan berkalam juga. Tapi kita ada juga kitanya apa sebenarnya yang kita nak daripada kalam tu kena ada. Jangan ada orang berkalam kerana nak lawan Wahabi. Sampai ke Sudan kau tak akan dapat ilmu. Itu terang tuan-tuan Kalau kau berkalam kerana kau nak lawan Wahabi, nak berdebat dengan Wahabi sampai ke Sudan kau tak akan dapat. Saya berdebat dengan Wahabi ni, saya pernah nak kena tumbuk dulu. Umur 14 tahun, pondok Pasir Tumbuh. 15 tahun tak? 15 tahun, menuju 15. Sebab apa? Pertikaikan kaum muda. Memperlambatkan syahadah. Dia nak tumbuk aku kecil lagi dia tumbuknya dinding pondok. Dah terkopak dinding pondok. Sebaik tak kena buka aku pecah ke. Kau nak kritik Wahabi, aku kecil-kecil dah kritik Wahabi dah. Macam risau. Tapi tuan-tuan, saya kritik Wahabi sampai ke Mekah. Oh, lagi dahsyat kritik. Tapi sampai satu tempoh, ni cerita pengalaman diri saya tuan-tuan. Sampai satu tempoh, aku kritik Wahabi dah lama dah. Aku tak apa-apa pun. Kita buka kitab tu kerana nak lawan Wahabi. Bukanlah buka kitab nak dapat ilmu. Tu yang berlaku pada diri saya. Tu saya cakap. Buka tafsir Sawi, buka sana, buka sini. Tujuan apa dia? Nak lawan Wahabi. Jadi dapat ilmu lawan Wahabi. Tak dapat ilmu sebenarnya. Cukup satu tempoh. Bila baru-baru ni yang saya nak mula mengajar takmir ni. So, saya ada pengalaman, saya dah bosan nak lawan Wahabi ni. Saya duduk Mesir, saya tak lawan Wahabi dah. Malas saya. Saya tak lawan Wahabi dah duduk Mesir. Bazir aku baik aku belajar komputer. Duduk Mesir saya belajar komputer. Pandai bagi komputer tu, processor apa semua. Buka komputer ni pakai itu je, pakai touchpad ni, check itu je. Tu zaman saya lah. Zaman sekarang kaya beli laptop.
Ini tuan-tuan, ini pengalaman bukan saya nak untuk diri saya bagi nasihat untuk yang lain. Sampai satu ketika tu, aku lawan Wahabi ni sampai tak dapat ilmu apa-apa pun. Lalu saya ubah metod saya. Aku nak tahu apa itu Asy'ariyah. Saya ubah terus. Aku nak tahu Asy'ariyah itu sebenarnya apa. Selama ni yang kita tahu sebab 20 lebih kurang ni, kemudian semuanya nak tahu apa itu Wahabi kritik kita. Kita dapat tahu ilmu Wahabi kritik kita, bukan kita tahu ilmu apa itu Asy'ariyah. Sejak daripada itulah saya mula cuba memperhalusikan setiap perbincangan ilmu kalam. Semuanya merujuk kepada dalam sesama Asy'ariyah kita. Nampak Imam Ghazali berpandangan bagaimana, Baqilani macam mana pandangan dia, saya Al-Kullabi macam mana. Oh, nampak orang macam ni dalam Asy'ariyah. Bila kita dah faham, dah kenal Asy'ariyah, apa kelebihan dia? Dah faham sebenar apa itu Asy'ariyah. Nampak macam mudah dah kenal Asy'ariyah, tapi nak fahamkan, kalau nak fahamkan tentang sifat nafsiyah tu berbulan. Yang saya kata tadi benda kecil tapi dia liar, nak pegang tak dapat, rasa macam dapat ni. Salah juga aku faham tu. Itu liar tu. Nak fahamkan kecap betul tu. Tapi bila kita dah faham Asy'ariyah, insya-Allah Wahabi kritik dah nampak kat mana silap dia kita nampak. Dah nampak dah kat mana silap dia. Kau bicara tentang apa? Hulul hawadis. Dia bicarakan tentang bagian-bagian tentang kalam. Kita dah faham tentang kalam dalam Asy'ariyah, kita dapat beza ini bagian. Sebab apa? Kita memahami apa itu Asy'ariyah, secara automatik kita dapat boleh membidas golongan-golongan tersebut. Jadi saya menyeru pada sahabat-sahabat kita yang mana yang sekarang ada yang macam saya dulu, ubah sedikit. Ubah ialah kita mempelajari ilmu kalam, kita nak faham apa itu Asy'ariyah Ahlussunnah. Bukannya nak faham apa itu yang Wahabi kritik Asy'ariyah itu. Jangan macam tu, kau tak akan dapat ilmu sampai bila-bila. Sebab apa tak akan dapat ilmu sampai bila-bila? Syubhah sentiasa akan ada. Syubhah sampai bila kau tak boleh nak halang, sentiasa ada. Tapi bila kita dah ada kekunci, iaitulah faham Asy'ariyah, syubhah datang berlambak macam mana pun, insya-Allah tak ada masalah. Sebab kunci dah ada, kita dah faham Asy'ariyah. Ini temberang ni, ini temberang, kita dah kata dah, ini salah ni. Ini bukan macam ni. Kita dah tahu dia nak katakan tentang apa dia? Tentang ibanah. Tak apa, saya mengatakan tak apa, saya boleh pegang tentang ibanah. Boleh pegang. Nak cakap macam mana? Kau ikut ibanah tak? Sebab mereka mengatakan ibanah itu sebagai Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kembali kepada salaf. Tak apa, kita boleh terima, tak apa, ibanah saya terima. Kamu nak terima tak ibanah? Kalau diterima saja ibanah, memang terkucil tuan-tuan. Dalam ibanah tu memang kita punya tentang apa dia? Tafwid kita. Ada tentang yang cacat sedikit-sedikit tu memang tak dapat kita tak nak kita bicara di situ lah. Tapi sebagai konsep sebenarnya dalam ibanah tu tak ada masalah. Yang kita tafwid tak ada masalah pun. Jadi kekuncinya itulah faham apa itu Asy'ariyah. Tambah sikit masa lagi. Dua tak boleh nak bebel lah. P. Faiz patut kena larang tadi. Ustaz jangan bebel banyak. Saya memang tujuan tadi saya nak bicarakan tentang apa dia? Hukum akal je dalam ni. Jadi akal yang tiga itu wajib bagi Allah, betul situ Hukum akal yang tiga iaitu wajib bagi Allah dan Rasul, mustahil datang. Wajib dua makna. Wajib pada syarak iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia dan diseksakan pada meninggalkan dia. Itu wajib syarak. Wajib syarak iaitu barang yang diberi. Barang yang diberi. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kesimpulannya, hukum syarak ni apa dia? Hukum syarak ini dia kalau kita faham sama macam hukum akal, bukan sama. Hukum itulah kita katakan sebagai melekat pada sesuatu. Hukum itulah sifat bagi sesuatu. Kita kata hukum itu sifat bagi sesuatu. Jadi kita katakan perbuatan ini sifatnya wujub. Perbuatan ini sifatnya haram. Perbuatan ini sifatnya ialah harus. Perbuatan ini hukumnya ialah makruh dan sebagainya. Jadi hukum. Jadi hukum itu ialah sifat bagi
Perbuatan satu. Jadi hukum tu, yang dimasukkan dengan hukum tu apa dia? Hukum tu pula khitabullah. Khitabullah al-muta'alla. Khitab. Hukum tu ialah khitab. Khitab tu apa dia khitab? Khitab itu ialah kalam Allah. Tu pula. Senang katanya, dari hukum ini akan timbulnya wujub dan juga ijab. Wujub sifat bagi perbuatan. Yang dimasukkan dengan perbuatan bukannya masdari. Perbuatan dengan maksud perkara yang dilakukan. Asar. Perbuatan dengan maksud bukan taksir, tapi dia maksud dengan asar. Asar. Bergerak bukannya perbuatan bergerak, tapi sifat gerak yang ada pada kita. Itu dia maksud sebagai perbuatan. Jadi perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan merujuk pada imbuhan an tadi tu, artinya kesan, bukannya memperbuat. Perbuatan bukan maksud dengan bermaksud memperbuat. Contoh macam inilah, Bismillahirrahmanirrahim. Gerak, menggerak itu masdari, perbuatan yang bermaksud menggerak, memperbuat. Perbuatan dengan maksud apa dia? Kesan daripada perbuatan, iaitulah gerakan yang ada pada ni, marker pen ni. Dia menggerak perbuatan. Perkara yang digerak itu dinamakan sebagai perbuatan dengan maksud al-hasil bil masdar. Iaitulah sesuatu yang dinamakan sebagai gerak, yang ada berdiri pada apa dia? Pada marker pen tadi. Jadinya hukum syarak ini yang dinamakan sebagai wujub, yang dinamakan sebagai hurmah, semua tu sifat bagi gerak. Tu. Dengan maksud yang lain ni. Yang ada pada kita dinamakan sebagai wujub, yang datang daripada Tuhan itu dinamakan sebagai ijab. Ini al-hasil bil masdar. Ni babo ni punya bahagian ni, babo mana? Babo Bukhari ni bahagian ni. Itu dinamakan sebagai hukum. Hukum yang ada pada kita dinamakan sebagai wujub, contoh. Yang datang daripada Tuhan itu dinamakan sebagai ijab. Ataupun al-hasil bil masdar sudur. Tu, terbitnya. Daripada fa'il. Yang menghukum daripada Tuhan lah. Itu dinamakan sebagai ijab. Kita ini wujub, tempat jatuh hukum. Jadi yang kena seksanya kita lah, pada kita. Jadi tuan-tuan, dia perbuatan ni perkara yang amrun i'tibari. Namun yang nak dibicarakan di sini ialah sifat yang ada pada kita. Allahu Akbar. Yang ada pada kita suatu keadaan aina tu. Bapa Piu Faiz. Memang bahagian dia ni. Aina, makulatil aina. Keberadaan kita, bagian-bagian tempatnya. Itu yang wujudi. Itulah tempat jatuh hukum wujub. Tapi memperlakukan itu dinamakan sebagai perbuatan amrun i'tibari. Itu bukan tempat hukum. Yang wajib tu sifat pada diri kita tu. Kalau tak, nanti dia kata, hukum wujub benda tak ada. Macam mana Tuhan wajibkan benda yang tak ada? Tuhan larang benda tak ada. Zina tu apa? Benda tak ada. Apa nak ni kata? Tak kisah pun. Tak nampak tak? Jadi sebenarnya yang dilarang, yang dibenarkan, semua perkara yang wujudi pada diri kita. Jadilah, contoh kita ambil bahagian dalaman. Doktor ada bahagian ni sebab tu. Namakan sebagai apa dia? Wara'. Dinamakan sebagai sabar. Sabar dengan maksud masdari itu perbuatan. Yang nak dimasukkan dengan sabar ialah suatu malakah. Suatu malakah yang dibina daripada peringkat diri kita, membina. Bina, maka timbulnya malakah. Jadi sifat itulah yang dinamakan sebagai wajib, bersifat dengan apa dia? Sabar tu. Tapi tak akan datang sabar tanpa ada masdari. Tak akan datangnya Allahu Akbar, perbuatan yang sifat kelakuan yang ada pada kita tanpa ada memperbuat. Jadi dinamakan sebagai apa dia? Wajib dengan bentuk tabi'iyah, dengan bentuk mengikut. Jadi wajib dengan bentuk mengikut. Jadi saya bicara resi sikit ni sebab dulu minat Sufiq. Beberapa hari kita satu geng dulu. Saya minat Sufiq dulu. Saya kumpulkan masul, kumpulkan tahbir, forok. Semua kumpul dulu. Baca je tak sempat. Kumpul je lah. Saya memang minat tu Bagus Taufik. Lalunya, itu dah faham tu Jadi wujub asar
Al-hasil bil masdar. Bila Tuhan memperwajibkan, jadi yang jatuh pada makhluk tu, sifat pada makhluk tu dinamakan sebagai apa dia? Wujub. Jadi solat itu sifatnya, hukumnya ialah wujub. Lalu solat bernama wajib. Jadi solat ialah wajib, ialah sesuatu yang bersifat dengan wujub. Tu dunia kaki dia punya kekunci dia. Zina tu ialah haram. Iaitulah sesuatu yang bersifat dengan hurmah. Sesuatu yang bersifat dengan apa? Larangan tadi itu. Yang libatkan datang daripada Tuhan, lihat daripada Tuhan dinamakan sebagai apa dia? Al-hasil bil masdar pada fa'il. Itu ijab dengan wujud. Dah faham ni, nanti kita baru bicarakan tentang hukum akal. Dah faham tu, nampak dah. Beza ijab, beza pada wujud. Kan ada yang masih keliru lagi. Cuba kena buat ni. Saya rasa ada yang keliru lagi kot. Tak apalah. Kemudian sikit lagi pengurusi. Sikit lagi. Nak boleh pergi awal sekarang Nak berhenti ke? Anda nak balik awal? Boleh saya ambil masa sikit lagi. Setuju ya, kena ambil majoriti. Kalau korang kata senabing betul. Aku nak balik dah ni. Malam cuti ni. Sikit lagi tuan-tuan. Baiklah tuan. Jadi sekarang ni tentang apa? Wajib, mustahil dan juga harus. Apabila kita dah fahamkan tadi, solat itu ialah wajib. Wajib tu apa dia? Sesuatu, tu zat. Zat tu mana? Yang dimasukkan dengan zat di situ ialah diri solat tu lah. Yang ada pada diri kita. Perkara yang amrun wujudi tu. Itu yang wajib. Bersifat dengan wujub. Bersifat dengan wujub. Lalunya, nampak tuan-tuan, tai tu najis. Itu macam mana kena dengan hukum syarak tu macam mana? Dia bukan kat kita pun. Nampak? Jadi, yang kita faham di situ, yang dimasukkan dengan hukum syarak tentang najis. Najis tu tak ada hukum pun sebenarnya. Tak ada pun istilah haram ke duit haram. Tak. Duit mana ada haram halal, tak ada. Duit tidak bersifat dengan halal, tidak bersifat dengan haram. Sebab apa? Hukum syarak tadi pada apa? Perbuatan hamba pada yang ada pada diri kita itulah wujudi tadi. Jadinya yang dimasukkan dengan najis tadi iaitulah arahan menjauhkan daripada perkara-perkara yang najis ketika solat. Tu yang dinamakan sebagai hukum taklif. Duit haram. Duit tu tak haram. Suka golongan hakikat dengar. Duit tak haram lah. Yang haramnya pada kita. Ambil saja. Kesepak. Yang haramnya apa dia? Hukum taklif kena faham. Sebab kita faham hukum taklif itu ialah pada kita. Maka yang haramnya apa dia? Iaitulah mengambil. Itulah jadinya haram. Faham itu. Bila kita begitu masuklah mengenai hukum akal. Jadi pun rasanya tak sempat malam ni saya tak nak paksa-paksa. Kita sambung lagi pada esok hari membicarakan tentang hukum akal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita tak nampaknya 2 kali nampak. InsyaAllah kita bicarakan lagi esok hari. Segala yang benar. Ada soalan ke? Tak ada, kita tutup. Ada? Jadi saya dengan kuasa Bitonya menutup perbincangan kita pada malam ini. Kita mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada esok. Jangan muak, jangan rasa jemu. Mudah-mudahan usaha datang Allah Ta'ala bukakan. Yang penting usaha tuan-tuan. Tak ada tiba-tiba dapat seronoknya. Dan kebiasaannya hari pertama ramai, hari kedua separuh, hari ketiga satu baris. Itu standard. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.